Okey, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, yang diraikan, bukan yang diraikan, yang ditunggu-tunggu kedatangannya Dr. Zaliha Abdullah ataupun lebih dikenali nama glamour dia Dr. Zat. So you all boleh panggil Dr. Zat lah. Okey, dan seterusnya tentulah anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pengenalan dan sebagainya, mungkin saya rasa kita mulakanlah dulu kita punya sesi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan ianya menjadi satu keberkatanlah untuk kita menjalani majlis ilmu pada pagi ini. Okey, Al-Fatihah. Bismillah. Okey, baik. Jadi kita bersyukurlah kehadrat Allah SWT sebab plan saya untuk jemput Dr. Z ni sebenarnya dah lama bermain dalam fikiran. Cuma beberapa minggu lepas barulah orang kata datang kekuatan tu, sebab nak jemput dia ni pun bukan senang orang sibuk dekat ni. Macam-macam aktiviti dan sebagainya kan. Okey. Jadi mungkin sebelum kita memanjangkan kalam, saya nak memperkenalkanlah siapa dia yang bersama-sama dengan saudari yang saya bawa khususlah daripada terbang terbang di Maya daripada UTM. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Zaliha Abdullah atau Dr. Zack. Dr. Zack ni kepakaran dia memang dalam bidang komunikasi visual dan juga teknologi pendidikan. Jadi memang kenalah saya rasa dengan keseluruhan bidang ramai yang ada di sini. Dan kepakaran beliau secara spesifiknya merangkumi dua bidang ini telah sebenarnya banyak membantu organisasi khususnya UTM dan juga organisasi luar ni di dalam usaha berkaitan dengan penjenamaan terutamanya semasa beliau memegang jawatan sebagai pengarah hal ehwal korporat UTM. Jadi kalau you all nampak video-video korporat di UTM apa semua tu, ni semua hasil daripada kreativiti dan juga kepakaran Dr. Z lah. Ni bab-bab design apa semua tu memang Dr. Z adalah pakar ya. Okay, so selain daripada penjenamaan ataupun branding, Dr. Z juga telah menggunakan kepakaran beliau di dalam komunikasi visual semasa berkhidmat sebagai pengurus dalam kerjasama dengan Massachusetts. Betul ke nak sebut tu? Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Saya rasa semua pernah dengar kan MIT ni. Ni satu projek yang grand bukan semua orang ada peluang bekerjasama dengan MIT lah. Dan beliau telah melatih pensyarah universiti dan guru-guru sekolah untuk menghasilkan bahan pembelajaran kreatif di bawah projek UTM MIT Blossom. Mungkin kalau you all nak tahu lebih lanjut mungkin boleh search lah Dr. Z, mungkin boleh nampaklah contoh-contoh video yang beliau hasilkan. Dan untuk makluman Dr. Z juga attach ataupun sekarang ni di School of Education kan? Ya betul, School of Education. Jadi memang tak larilah dia apa tu. Jadi untuk pagi ini tajuk bengkel kita lah tentang aktiviti teori di dalam penyelidikan. Jadi saya menjemput Dr. Z ni secara khusus kerana kami sebenarnya sama-sama di Nottingham dan Gordon adalah supervisor kami lah. Kami adalah supervisor kepada Gordon Joyce. Dan Dr. Z menggunakan aktiviti teori di dalam research beliau. Mungkin ada nanti mungkin Dr. Z boleh share cerita dan sebagainya lah. Jadi bila saya melihat tesis-tesis anak-anak pelajar ni, saya nampak adalah aktiviti teori yang boleh dikembang luaskan di dalam you all punya penyelidikan. Tetapi kerana saya ni bukan pakar, saya dulu anchor supervisor suruh guna aktiviti teori, saya tak guna, saya guna causal network sebaliknya. Jadi saya rasa Dr. Z adalah orang yang paling tepat untuk share tentang aktiviti teori kerana berasaskan pengalaman beliau yang telah pun pakai aktiviti teori, dan I believe that you also have few students yang gunakan aktiviti teori juga mungkin Dr. Z ada few dan dalam research dan sebagainya. So
objektif yang saya harapkan daripada anda semua supaya kita dapat capai, bukan daripada anda lah, saya mensasarkan supaya kita ni yang at the end kita boleh fahamlah apa itu aktiviti teori, dan paling penting adalah bagaimana kita melihat potensi untuk menggunakan aktiviti teori itu di dalam bidang kajian masing-masing lah, insyaAllah if applicable. Okay? Jadi saya tak nak bercerita lebih panjang kerana apa yang nak disampaikan oleh Dr. Z adalah lebih penting lagi. Jadi saya persilakan dengan segala hormatnya Dr. Z untuk berkongsilah tentang aktiviti teori dengan semua yang hadir pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih PM Dr. Fariza atas jemputan ini. Okey, saya nak tekankanlah bahawa bukanlah pakar tetapi pernah menggunakan aktiviti teori sebagai analisis tool dalam kajian saya. Jadi saya bertujuan di sini berkongsi lah, lebih berkongsi, bukanlah pakar sangat pun Dr. Fariza. Okay. Sebelum tu izinkan saya lah, mungkin slide saya ni dalam English, it's in English. Jadi mungkin bahasa yang saya gunakan itu sedikit bercampur. Saya mohon maaf ya. Okay, so let me just share dulu. Host disabled participants. Sorry. Okay. Kita share dulu. Okay. PowerPoint yang saya sediakan lah bersama-sama untuk difahami. Okay, saya mulakan ya. Itu adalah maklumat tentang saya. Sekiranya nanti selepas perkongsian ini, sesi perkongsian ini anda ingin menghubungi saya, bolehlah kontak melalui email. So sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut tentang projek-projek agaknya latar belakang sedikit, bolehlah pergi ke website saya seperti yang tertera itulah. Okey, seperti kata Dr. Fariza tadi, saya sekarang attached dengan School of Education, Jabatan Pendidikan Teknologi lah. Jadi it's good to know that most of you are into this field as well. Jadi nanti kita akan kongsi sedikit bagaimana kita boleh aplikasikan teknologi mungkin dalam penggunaan aktiviti teori. Okey, apa yang kita akan cover dalam sharing ni ada 3 perkara utama. So first, mungkin tadi saya dengar kata ada yang baru nak mulakan kajian kan, pelajar yang tahu semester 1. Jadi mungkin kita bagi pengenalan sikit dululah apa itu aktiviti teori, and then bagaimana saya akan menekankan lebih kepada penggunaan aktiviti teori sebagai bahan analisis atau kaedah analisis, sebab ini yang saya guna pakai semasa dalam kajian saya membuat PhD dulu. Kemudian saya juga akan tekankan perkaitan aktiviti teori dengan contradictions atau konflik masalah. So ini sangat pentinglah kenapa perlu memahami konflik atau masalah dalam sesuatu mungkin kerjasama, sesuatu orang kata perbincangan itu. Okey, so 3 perkara utama ini ya. Okey, kalau kita start daripada awal tu aktiviti teori ni, sebenarnya yang melopori aktiviti teori, siapa yang pernah baca adalah Vygotsky. Jadi secara automatik bila you tengok aktiviti teori ni, anda adalah pengkaji yang percaya kepada social constructivism. Itulah, itu you punya, orang kata agama you apa kan? Philosophical underpinning kalau ditanya tu, maksudnya anda percaya kepada social constructivism di mana pembelajaran tu terbentuk berdasarkan network, social contact, interaction. Okey, so itu adalah philosophical underpinning di belakang aktiviti teori. So Vygotsky ni lah yang perkenalkan dulu. Tapi selepas itu rakan yang sama dalam kajian beliau, ada yang kata dia rakan, ada yang kata murid kepada Vygotsky, Leonid further develop, dia memperkembangkan lagi aktiviti teori ini sehingga menampakkan yang 3 segi tu kan. Okey. Dan seterusnya Engstrom ni hidup lagi lah, alhamdulillah sempat jumpa beliau. Dia memperkembangkan lagi aktiviti teori ni kepada generasi ketiga. So kalau kita baca tu aktiviti teori ada 3 generasi utama lah. Macam generasi pertama, kedua, ketiga macam manusia juga kan. Dia evolve, species dia evolve. Tu nanti saya akan tunjukkan. Dan rata-rata lah aktiviti teori ni macam-macam kegunaannya. Ada orang
orang guna dia sebagai kaedah untuk mengkaji, kaedah analisis. Ada yang menggunakannya sebagai an approach of learning. Ada yang guna pula untuk conceptual framework, theoretical framework. So banyak sebenarnya penggunaannya. Tetapi macam saya kata tadi, merujuk kepada pengalaman saya lebih akan menyentuh tentang penggunaannya sebagai analytical tool, kaedah menganalisis, ya. Okey, kalau kita lihat ni first generation ni mula-mula dulu, okey. Aktiviti teori ni terbentuk bila mana seorang pendidik tu cuba nak memahami perkembangan pembelajaran pelajar. So sebenarnya dia berkaitan dengan bagaimana pelajar itu boleh belajar, memahami, meningkatkan kefahaman, kan? Ada soalan ke? Okey, saya teruskan bagaimana pelajar itu terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran itu untuk mungkin meningkatkan kefahaman dia ke, motivasi dia ke. Jadi aktiviti teori ni asalnya sangat berguna untuk memahami konteks perkembangan seseorang atau pelajar itu melaksanakan proses pembelajaran dan akhirnya mencapai objektif apa yang diinginkan, okey? Asalnya lah. Tapi kemudian ramai guna aktiviti teori ini untuk pelbagai tujuan lah, termasuk organisasi private dan sebagainya untuk membantu memperbaiki proses perkhidmatan. Dia dah berkembang lah selepas itu, tapi asal-asalnya memang melihat pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Jadi banyak gunanya sebenarnya aktiviti teori ni. Dia boleh bantu untuk kita buat refleksi. Okey, contohnya kita reflect tentang current practice, mungkin gaya pembelajaran sedia ada. Kalau dalam konteks pendidikan tu kita tengoklah apa yang kurangnya tentang pengajaran kita sekarang ni. So dia boleh bantu. Okay, dia boleh bantu lihat nanti apa tools, artifact atau tools yang kita pakai dalam mengajar pelajar kita, apa objektif yang kita setkan, and then dia membantu untuk kita melihat apa sebenarnya kekurangan agaknya praktis yang sedia ada dan apakah cara yang terbaik untuk memperbaiki praktis tersebut. Okey, jadi dia membantu kita in a way untuk membantu pelajar kita bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran mereka dan akhirnya mencapai objektif yang mungkin lebih baiklah pencapaiannya. So itu tujuan utama. Dan dalam aktiviti teori ni kita kena sedarlah bahawa seseorang itu, atau saya kaitkan lebih kepada pelajar lah buat masa ni, let's say pelajar dia berubah daripada tidak perform, let's say from not performing until producing better performance. Okay, ini semua dipengaruhi oleh kita ada dalaman dan luaran, kan? Faktor-faktor dalaman dan luaran ni untuk mempengaruhi pelajar ni dalam berkembang ni. Jadi dengan adanya aktiviti teori ni, dia membantu kita untuk fokus tau. Kalau nak fikir faktor-faktor tu banyaknya lah faktor-faktor, kan. Jadi aktiviti teori ni dia dah tolong kita, dia bagi fokus. Dia kata fokuslah kepada apa tools yang digunakan untuk pelajar ni belajar. Apa objektif yang ditetapkan. Apa rules, peraturan yang dikenakan kepada pelajar ni untuk belajar. Okey, mungkin peraturan tu termasuklah macam perlu bekerjasama dengan rakan-rakan satu kelas, contoh adalah peraturan begitu. Perlu melaksanakan 3 assignment, contoh. Okey, and then kita boleh melihat siapa atau apa komuniti yang terlibat dalam pembelajaran pelajar tersebut. Okey, kalau dulu-dulu dia hanya guru pelajar, kan, itu je lah, kan. Itu kita boleh kait dengan generasi yang pertama lah, hanya melihat antara guru dengan pelajar. Tetapi kemudiannya bila aktiviti teori berkembang ni, dia dah melihat lebih luas. Bukan guru pelajar je, dia dah ada pelajar lain pula, senior, dah ada guru lain pula daripada kohort lain agaknya. Okey, komuniti tu berkembang. Dan apa bentuk division of labor-nya, peranan yang dimainkan oleh setiap komuniti tadi tu. Kalau senior dia apa peranan yang dia main, bentuk mungkin motivasi, guru dia agaknya berperanan sebagai moderator sahaja ke. Jadi aktiviti teori ni dia dah kecilkan skop faktor tu yang mempengaruhi pelajar tu, yang menarik tu. Jadi kita sebagai pengkaji, kita boleh fokus daripada keluar daripada konteks tahap apa-apa, melihat faktor-faktor yang lain, kan. Tu yang baiknya lah.
Jadi kalau ada secara dalaman ni nanti saya akan tunjukkan pada generasi kedua dan ketiga, dia banyak berkaitan dengan language. Ini yang menariknya. Sebenarnya bahasa interaksi itu yang boleh membentuk seseorang untuk memperbaiki diri. Itu yang menarik. Okey, saya tunjukkan. So basically kalau you tengok maaflah kalau ada sedikit gangguan sebab ialah hujung minggu anak-anak di belakang takbir. Okey. Okey, untuk seterusnya, okey, ini tadi generasi pertama dia lebih melihat kepada individu itu mungkin dengan konteks yang lebih kecil di dalam kelas kan, yang kalau kita lihat tadi this one here lebih kecil lah konteksnya masa tu zaman-zaman Vygotsky dengan Leon Eve, kemudian dia kembangkan bila generasi kedua ni konteks dia lebih berkembang. Okey, dan dia melihat bahawa setiap, kalau Vygotsky dia panggil ni unit bukan elemen, subject, rules, community, tools ni semua unit. Okey, Leon Eve mengatakan bahawa setiap unit ni memang berkaitan berkait rapat dengan satu dan antara yang lain, dia tak boleh dipisahkan. So kalau you tetapkan peraturan, sebenarnya peraturan tu yang membantu juga pelajar untuk berubah contoh tetapi adalah salah satu unit tu yang paling dominan membantu pelajar ni berubah sebenarnya. So kita boleh lihat daripada sudut itulah. Kemudian Mwanza ni dia pelajar Engstrom, dia kembangkan lagi. Mwanza ni diterangkan lebih lanjut lagi. Kalau siapa-siapa yang berminat boleh carilah Mwanza Engstrom 2005 ni. Dia jelaskan lagi apa maksud aktiviti, okey. Apa maksud objektif. Ni semua dalam pendidikan, since anda semua adalah pendidik, maka saya rasa tak ada banyak masalah untuk memahaminya lah apa aktiviti yang agaknya boleh pengajar itu apply atau tekankan dalam proses pengajarannya. Apa objektif agaknya yang dia ingin capai apabila pelajar ni melalui atau bersama-sama belajar bersamanya. Okey, subjek. Subjek ni biasanya pelajar lah kalau you nak kaji pelajar. Okey, ada juga kajian yang nak melihat guru. Okey, macam tadi dah berbincang sikit dengan Dr. Fariza perkembangan guru, personality guru, ada juga guru. Okey, so terpulang subjek ni siapa yang you nak kaji. And then tools. Tools yang menarik ni dia bukan sahaja physical tool Mungkin ada antara anda yang nak melihat bagaimana kesan LMS, kesan social media ke atas pembelajaran pelajar tersebut. Itu mungkin boleh jadi tools physical, tapi tools kalau you baca lebih apa yang ditekankan oleh Engstrom, Capitolini NRD, okay, Boni, Capitolini and Nardi lah yang paling banyak buat tentang tools teknologi ni. Dia ada menyatakan bahawa tools ni bukan hanya fizikal tetapi juga seperti mana yang banyak dinyatakan adalah interaction. Apa yang berlaku dalam penggunaan tool tersebut. Tools ni So saya bincangkan lagi nanti. And then Mwanza juga tekankan rules and regulation ni seperti yang saya terangkan tadilah apa agaknya bentuk-bentuk peraturan yang akan dikenakan ke atas pelajar ni dalam melaksanakan proses pembelajaran tu. Division of labor, okey, bila dalam community ni setiap orang memainkan peranan. Okey, guru tu apa peranan dia? Mungkin dia tidak berlaku sebagai guru yang mana peranannya tradisional A to Z semua diberi suap. Tidak, mungkin dia lebih kepada moderator. So apa peranan-peranan setiap community yang terlibat tu, okey? Kalau you ada involve agaknya macam kajian saya dulu, saya involvekan participation designer daripada industri luar. So apa sebenarnya peranan designer ni dalam pembelajaran itu? Okey, you kena terangkanlah dalam division of labor. So community tu tadi itulah berbalik kepada semua-semua yang tadi, dan outcome ni apa agaknya yang kita expect dicapai oleh pelajar ni pada akhirnya setelah tamat pembelajaran tersebut. So dia ada objektif dan outcome lah. Okey, ini generasi ketiga. Okey, generasi ketiga ni lebih menarik lah saya rasa sebab dia dah jadi konteks yang lebih meluas, especially dengan today's situation kan. Kita dah bukan lagi terterap dalam
satu universiti, satu classroom kan, kita dah lebih meluas sekarang ni, bukan sahaja guru ataupun satu pensyarah saja yang terlibat untuk mengajar pelajar. Dia dah expand, macam saya kata tadi dalam kajian saya libatkan masa tu dekat 30 orang designer daripada industri. Jadi di sini generasi ketiga ni mengajak kita untuk melihat bahawa apa juga objektif yang kita setkan untuk pelajar ni capai, dia boleh berubah akhirnya. Itu yang menarik tu. Okey, saya bagi contoh lah. Katakan aktiviti pertama ni, okey, pelajar ni dia dah biasa dengan rules yang ada, dengan community mungkin antara dia, kawan-kawan dia dan guru dia, okey. Dia punya artifact ni mungkin apa yang kita gunakan dekat universiti adalah LMS katakan okey, ni aktiviti yang dia dah sedia ada lah. Jadi objektif pelajar ni biasanya untuk mencapai, dia nak buat assignment, dia janji dia nak dapat markah tinggi, katakanlah itu objektif dia lah. Okey, tetapi bila saya gabungkan dengan satu community designer industri tadi tu yang lain tu, okey, designer ni dia punya mission dah lain, tak macam saya pensyarah tau. Okey, dia dah ada rules dia sendiri, dia dah ada peranan dia sendiri. Kita setkanlah, okey, mengajarlah baik-baik. Tidak, okey, dia dah ada peranan dia sendiri. Jadi designer pun dia ada aim dia yang berbeza. Objektif dia bukan nak bagi pelajar ni lulus tapi dia nak memberi agaknya kefahaman, exposure kepada pelajar ni tentang dunia sebenar design contohnya. Jadi nanti dia ada clash tau, clash of objective. So clash of objective ni yang menarik, akhirnya kita akan lihat perubahan objektif kepada pelajar tau. Jadi dalam kajian saya nanti saya dapat bila analisis tu saya lihat mula-mula pelajar ni cadang nak dapat assignment markah tinggi, tapi kemudiannya objektif pelajar ni berubah, dia contradict dia clash dengan objektif designer tadi tu. Dia jadi macam all they want is to produce a design that can be accepted by target audience. So menarik tau, dia dah tak tengok lagi nak dapat markah tinggi ke apa, dia terus berubah. Jadi bila berlaku perubahan tu, saya cuba kajilah mana sebenarnya aspek dalam aktiviti ni yang telah merubah pelajar ni tadi. Tu yang menarik tu bila mula begitu, adakah sebab peraturan yang saya tetapkan, adakah komuniti ke, peranan setiap komuniti ke, adakah tool yang saya gunakan. Okey, so saya mula mengkaji lebih dalam lah kemudiannya selepas itu. Okey, kita teruskan. Jadi bila kita cakap tentang contradiction ni, bila you baca buku-buku aktiviti teori, mereka melihat konflik, tension ke problem yang muncul macam-macam ni sebenarnya bukan negatif. Okay, macam Harry Daniels, buku Harry Daniels, Vygotsky and Pedagogy, kalau you baca, dia memang cakap bila berlaku contradiction tu, pengkaji perlu melihat bahawa terdapat limitation dan juga advantages. Ada kebaikan di belakang berlakunya konflik tersebut. Okay, so ni kita kena bear that in mind lah bahawa contradiction ni boleh membantu kita dalam membuat perubahan. Bila kita faham contradiction tu betul-betul, kita akan dapat lihat bahawa contradiction ni lah yang bantu memperbaiki praktis yang sedia ada. Okey. Okey, lagi contoh saya berikan satu contoh lain masa saya buat kajian yang melibatkan industri luar lah. Ini adalah praktis sedia ada yang pelajar gunakan pakai LMS. Okey, macam saya terangkan tadi. Okey, ini pula saya apply, pelajar bekerja dengan designer, tutor, kawan-kawannya melalui pendekatan tool Facebook. Okey, ni yang saya mulakan. Jadi saya cubalah melihat, okey, mungkin kaedah ni objektifnya berbeza. Okey, kaedah yang pertama ni pula objektifnya berbeza dan terbentuknya objektif ketiga setelah analisis data tu nampak apa kesannya perubahan. Macam ni tadi, kalau you nak cite tentang contradiction ni, you bolehlah refer Engstrom. Mungkin banyak lagi kajian-kajian yang terkini yang menyokong kepada apa yang Engstrom kemukakan, yang anda boleh carilah. Okey. Jadi macam saya kata, contradiction brought about some benefit and drawbacks untuk kita fahami. Okey, bila saya mula melihat tu, tadi saya dah lihat ada clash of objective, berubah pelajar-pelajar ni daripada nak dapat assignment markah tinggi, tiba-tiba berusaha untuk hasilkan assignment atau design tersebut agar dapat diterima oleh target audience mereka. Jadi apa yang menyebabkan perubahan tu? Saya mula melihat, okey.
Dan dalam aktiviti teori, yang especially yang kedua dan ketiga, mereka menekankan bahawa penyelidik perlu melihat kepada interaksi. Interaction is the core, yang paling penting sekali. Manusia berubah dan sebagainya adalah faktor utama kerana interaksi. Kita selalu tak nampak kan benda tu kan. Sebenarnya kita bercakap ni, pensyarah anda mengajar tu, interaksi yang dikeluarkan itu sebenarnya membantu sama ada boleh menyebabkan anda engage, minat atau tidak pada pembelajaran dan sebagainya. Jadi bila dia dah kata tengok interaksi, saya pun cuba lebih mendalami lah. Apa penyebab utama terdapat clash? Masa saya buat kerjasama pelajar dengan designer 30 designer luar ni, wah Allah Akbar, macam tak tahu nak cakap ni, ada yang menangis, ada yang macam-macam situasi berlaku, saya panik. Sebab bila saya lihat rupanya, community university terdapat perbezaan culture lah dengan community designer ni, dia punya rules, dia punya what they call division of labor berbeza rupanya. Macam pensyarah nanti saya tunjuk dapatan saya kan. Style kita lain, designer style dia lain. Jadi bila clash tu, saya cuba pula dalami. Masa dia bekerjasama dalam Facebook tu, saya dalami, saya study dia punya interaksi. Rupanya terdapat gaya feedback atau interaksi yang memberikan maklum balas berbeza rupanya. Rupa-rupanya, saya ingatkan Facebook tu yang boleh bantu pelajar ni meningkatkan pemahaman pembelajaran. Rupanya tidak. Rupanya gaya maklum balas yang diberikan itu adalah yang paling utama membantu kepada perubahan ini. Tu yang saya rasa macam menarik. Aktiviti teori ni macam mengajak saya untuk lebih mendalami. Dia bukan LMS ke, dia bukan you kata you pakai teknologi VR ke, bukan itu. Tetapi what's inside it, which is, aktiviti teori kata tadi, fokuskan kepada interaksi. And then, so ini yang saya dapat ni. Rupanya bila saya tengok, saya suka hati je nak gabungkan orang kata kerjasama antara pelajar dengan designer. Tapi saya, dan strategi yang saya gunakan masa tu adalah apprenticeship approach. Kaedah kan kita dalam edutech kan kena ada strategi kan. So apa yang saya gunakan adalah apprenticeship approach. Tapi apa yang saya dapat rupanya, saya tak sedar rupanya terdapat culture clash. Bahawasanya kalau daripada segi feedback tu tadi, kalau kita di universiti ni, biasanya feedback yang kita terima very konstruktif kan. Pensyarah-pensyarah kita pun kalau bagi feedback tu orang kata beralas lah, betul tak? Kan macam Dr. Fariza beralas agaknya ke, ataupun laser juga. Jangan kena viral nanti. So konstruktif, and then kita ada approach kita, mungkin masa tu kita pakai problem based learning, kita ada task completion where we set the rules and regulation just now, di mana kita set pelajar kita untuk siapkan assignment, hantar on time, and then kalau ada pun lah orang kata feedback atau maklum balas yang confrontational tu, biasanya kita tak bagi kat awal-awal, kita bagi agaknya, kau ni dah SEM 7 kan, kenapa macam ni lagi geramnya aku, contoh. Dia bukan dia, tapi kegeraman itu tidak ditunjukkan pada peringkat awal. Kita ada belajar psikologi, motivasi, jangan pada awal, slowly, gradually. Bila dah kenal pelajar tu, dah tahu dia bagaimana. Itu culture kita di universiti dan sebagai pendidik. Tetapi ia tidak berlaku dalam konteks industri. Feedback yang diberikan sangat brutal. So masa saya bekerjasama dengan 30 designer tu memang menangis-nangis lah. Bahasanya sangat brutal, dan mereka tak peduli sama ada maklum balas tu perlu bersopan santun ke tidak. Dia bagi seawal yang mungkin. And banyak approach yang mereka adalah gunakan adalah berbentuk studio base. Dan mereka ni biasa handle dengan klien. Of course lah, klien pays you. If you're not performing, they will spit on your face, right?
So berbeza dengan konteks culture universiti tadi tu. Jadi nampak clash di sini dari segi maklum balas yang diberikan antara designer dan antara pensyarah dan rakan-rakan mereka. So macam saya kata tadi tu, saya gembira bila saya menggunakan activity theory, yang mana activity theory memberi fokus kepada saya dan memberitahu saya, look, you have to look not just into physical tool, which is the social media they're using, you have to look further into the interaction. So dia telah memberi saya panduan untuk ke arah itu. Okey, ni lagi macam tadi saya dah terangkan bahagian ini, bagaimana objektif 1 berubah kepada 2 dan ketiga. So nanti slide ni saya boleh share dengan Dr. Fariza, mungkin you boleh refer baliklah untuk cuba memahami apa yang saya terangkan tadi. Okey. Okay, kalau you lihat reading list dalam activity theory ni ada banyak sangat, terlalu banyak. Tetapi you akan nampak susahnya nak faham. Bahasa-bahasa yang diguna tu sangat technical dan complicated lah masa mula-mula saya cuba nak memahami activity theory ni. Jadi saya ingin cadangkan berikut reading list yang saya rasa lah senang untuk difahami. Okay, you can start with this first. Saya juga ada buat kajian dan itu adalah thesis yang saya gunakan sekiranya anda sudi untuk melihat dan merujuk. Jadi these are among the books yang I rasa senang untuk difahami berbanding buku-buku lain yang lebih teknikal lah dia punya bahasa tu. Okay. Okay, where to start? So katakan anda mula nak cuba memahami, maybe you can start with this activity triangle, okay? You can draw this, you can get it from the net, okay? Siapa subjek? You boleh tanya dululah. Apa tools yang saya nak gunakan dalam kajian saya ni, okay, untuk membantu pelajar atau untuk membantu seseorang lah, seseorang tu siapa-siapalah, you decide. Apa objektif yang I wish to achieve from this collaboration, from this teaching and learning process, okay? And then rules, apa rules? You boleh main-main dulu dengan triangle ni, isikan kotak tersebut dan bincang dengan pensyarah untuk melihat. Saya bagi contoh di sini, tapi macam itulah saya minta untuk you bersedia. Memang you rancang untuk gunakan framework yang begini pada awal kajian, tapi saya minta anda bersedia bahawa you akan dapat data yang tidak disangka-sangka. Okay, itu you kena ready lah. Mungkin you start off with tools, guna tools Facebook, guna LMS, tapi bila dapatan kajian tu nanti selepas you analisa, you akan dapat bukan tools itu yang sebenarnya mempengaruhi pelajar. So you have to be ready for the changes, be ready for the unexpected finding. Okay, kalau saya jadi examiner anda dan anda menggunakan activity theory, soalan saya yang pertama adalah what was the expected finding that you managed to get, from this data? So saya nak tahu tu. Okay, so macam you tak akan sangka tau bahawa seni you ingat this one, tapi sebenarnya mungkin dominan kepada seorang pelajar itu yang membantu dia progress adalah mungkin community ataupun division of labor. Okay, dan dalam setiap unit ni dia ada cerita dia yang tersendiri. Apa sebab kalau kata community ni, apa sebenarnya peranan community yang telah dimainkan sehingga pelajar ni jadi cemerlang, okay? So itu yang saya nak tahu. Jadi activity theory ni bukan hanya surface, okay? You nampak macam surface, tapi dia akan bantu anda untuk dalami lagi, okay? Okey, sedikit perkongsian. Kita boleh mulakan dengan aktiviti ni nanti. Kan duduk-duduk, lukis-lukis, fikir-fikirlah. Kalau macam tadi Dr. Fariza ada kongsi antara pelajar yang membuat kajian LMS kan. Bagaimana penggunaan LMS mungkin dapat meningkatkan pembelajaran. You can put here first lah. Mungkin LMS system di situ kan. And then rules apa yang dipakai dalam melaksanakan pembelajaran dia dalam LMS. Mungkin dia pakai problem based learning ke kan. Okay, dalam problem based learning tu apa yang pelajar buat? Mungkin guru post soalan dan sebagainya. Okay, so peranan guru dalam pembelajaran ni apa? Facilitator ke, moderator ke, apa sebenarnya kan. And then community mungkinlah yang terlibat antara pelajar-pelajar, peers, peers learning, rakan-rakan, guru dia, mungkin seorang guru, mungkin dua, kita tak tahu. So you decide there. Okay, dan objektif dia untuk apa? Mungkin menghasilkan satu kajian tentang
pendidikan ke, I don't know lah objektif apa agaknya tasknya yang you nak capai, and then outcome ni you biar dulu, sebab kadang-kadang outcome you expected outcome tu mungkin pelajar berjaya lah mencapai assignment yang kita assignkan apa benda semua, tapi all the sudden you akan jumpa outcome yang berbeza, tu biarkan dulu, okay? Unexpected. Okay, so bolehlah buat try latihan ini. Ada juga tadi Dr. Fariza kata identiti guru Okay, let's say the subject is actually the teachers. Okay, macam mana nak improvise mungkin quality cikgu-cikgu ni. Okay, that can be the subject. And you have to look siapa agaknya community yang terlibat, mungkin mentor ke, guru yang lebih pakar ke, kita tak tahu kan. Dan bagaimana kolaborasi itu dapat membantu guru ni tadi mempertingkatkan identiti atau kemahiran mereka kan. So you kena lihatlah nanti mungkin you pakai tools apa, saya tak tahu. Okay, mungkin you akan pakai banyak tools social media yang pelbagai ke, kita tak tahu kan, atau training ke, the tools can be training, right? Training yang kementerian tawarkan ke, you know. But within that training, apa yang berlaku tu nanti you kena lihatlah di sini, di bahagian tools ni. Sebab akan ada interaksi, elemen interaksi di sini. Apa yang guru pakar dalam komuniti tu buat, cakap sehingga guru baru ni menjadi guru cemerlang. Contohnya Okey, so sedikitlah Dr. Fariza. Saya ni memang tak reti nak bercakap lama-lama sangat. Jadi mungkin kita boleh berbincang lah ya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Z di atas pengenalan tentang apa itu aktiviti teori. Kemudian kita menelusuri jugalah perkembangan aktiviti teori itu daripada generasi pertama sehinggalah kepada generasi yang ketiga, dan saya sangat suka apabila Dr. Z kaitkan dengan you punya research kan, supaya kita nampak macam mana kita contextualizekan aktiviti teori itu dalam satu bentuk research. Okey, dan saya pun ada few questions, tetapi tak apa, saya rasa saya nak memberikan peluang dulu untuk pelajar-pelajar ataupun audiens yang ada pada hari ini. Saya buka kalau sekiranya ada apa-apa persoalan, dan kalau tak ada saya nak paksa juga you kena tanya soalan lah, especially mungkin yang berkaitan lah, mungkin Lin ke kan, yang dah orang kata dah mula tengok sedikit tentang aktiviti teori. Mungkin kalau siapa-siapalah yang berminat dan sebagainya, saya persilakan. Adakah? Feel free terus tanya kepada Dr. Z. Sila. Agaknya macam cuba masih lagi apa benda agaknya Dr. Z cakap ni Agaknya boleh tak digunakan dalam konteks kajian anda Okay, Assalamualaikum Dr. Fariza, Dr. Z dan rakan-rakan. Sebenarnya saya cuba untuk guna AT ni dalam saya punya kajian lah. Okay. Cuma bila dengar ini kena macam banyak baca lagi pula. Okay, cuma kalau macam kita guna yang generasi yang kedua tu, boleh dia akan ada juga contradiction ke Doktor? Kalau you baca perspektif on activity theory sekejap yang this one. You ada guna teknologi ke? Ada guna teknologi? Ada Tapi, guna. Saya punya tu bukan saya yang guna Doktor. Saya nak tengok cikgu tu yang guna. Okey. Jadi macam boleh letak tu sebagai tools yang cikgu guna ke? Macam Doktor cerita tadi, kalau kita nak guna LMS ke apa kan, ni sekarang bukan saya yang guna. Saya nak tengok cikgu tu guna. Boleh, so maksudnya anda sebagai pengkaji lah luar, bukan participant observer kan? Sebagai pengkaji kan? Saya buka balik sekejap Okey. So maksudnya anda akan melihat baliklah subjek di sini adalah guru lah bukan pelajar lah kan? Bukan. Guru ni menggunakan tools apa agaknya, right? So objektif guru ni pada akhirnya untuk mencapai apa? Untuk meningkatkan engagement ke apa masalah dia kan? Kita kena tengok dulu asal kalau research problem tadi tu latar belakang masalah, apa masalah yang sebenarnya you nak selesaikan ni, tu objektif tu di situlah. Nak improve pelajar tu punya engagement ke, achievement ke, critical thinking whatsoever lah. Jadi sekarang ni you sebagai pengkaji berada di luar konteks pembelajaran tu dan melihat you melihat aktiviti yang berlaku guru di sini. Okay? Jadi nanti you akan lihat akhirnya adakah teknik guru ni mungkin digunakan apa agaknya teknik dia kan, dia mesti ada teknik, betul tak?
yang guru ni pakai. You kena tahulah, bincang dengan guru tersebut dulu, apa teknik you pakai ya cikgu. Okay, cikgu ni akan cakap, oh saya akan pakai case study ke, kita tak tahu apa teknik dia kan. Jadi nanti kita akan dalami dalam teknik yang dia gunakan ni sebagai guru ni, dia sendiri akan belajar bersama-sama you tau sebenarnya nanti. Dia sendiri akan dapat tahu, oh rupanya teknik yang I gunakan, case study ni mungkin kurang berkesan kan. So I sebagai guru perlu berubah, you see. Okay, dan guru ni juga nanti bila you tanya dia, siapa komuniti yang membantu dia? Okay, guru besar ke? Dia ada kawan-kawan pakar yang lain dalam teknologi pendidikan ke? You know, you akan lihat. Dan mungkin laporan you nanti akhirnya akan memberikan findings bahawasanya guru ini perlu mempunyai network antara guru-guru pakar yang kuat. So you see, so at the end of the day rupanya cikgu ni membantu pelajar ni untuk lebih achieve, mencapai achievement lebih tinggi rupanya kerana dia mempunyai network of teachers yang cemerlang tau. Rupanya kita tahu cikgu-cikgu ni, oh kawan dengan guru-guru cemerlang. No wonder she get lots of, you know, great feedback, great input from all these cemerlang teachers, and that what makes her able to achieve her objective. You see? Nampak tak? So you orang luar, tapi you kaji guru itu dan aktiviti yang berlaku dalam konteks guru itu. Okay, itu saya bagi satu contoh lah. Boleh? Boleh Azlin faham Tapi itulah saya katakan, you kena ready untuk dapatan yang tak disangka-sangka tau. You ingat LMS tu, you ingat teknik yang guru tu guna, rupanya ada faktor luar yang lain yang mana aktiviti teori kata tadi. Lihat juga community, lihat juga division of labor, you see? Okay. Tapi you fokus lah kan, fokus nak tengok mana, lihat mana bukannya you akan meraba-raba cari faktor lain tu. Okay, ada lagi soalan? Saya buka lagi. Assalamualaikum Dr. Faizah, saya ada soalan. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Ya, sila Dr. Has. Hello, dengar ke? Dengar Has, dengar. Saya nak tanya, sebab tadi Dr. Z ada maklumkan the nature of the data tu, you kena expect data-data yang tak disangka-sangka. Meaning saya nampak nature-nya lebih kepada kualitatif punya data kan. Tapi saya just nak tanya, kalau dari segi kuantitatif, boleh ke kalau data tu datang daripada kuantitatif punya data Dr. Z? Okey, terima kasih, soalan yang baik. Okey, saya tak nafikan kalau anda baca tentang aktiviti teori nanti. Okey, aktiviti teori ni very popular in the western lah, dekat Europe, okey, UK asalnya pun. Dan memang pengkaji-pengkaji di sana mereka telah evolve daripada jadi kuantitatif kepada pengkaji kualitatif, okey. Sebab mereka ni mementingkan persoalan so what. Bila you dapat kuantitatif ni data tu yang lebih berbentuk rigid lah, statistical, pencapaian daripada capai tak capai, daripada orang kata tak bermotivasi kepada bermotivasi, right? For them, for qualitative researcher, that is not enough. They want to know further why. Okay, maksudnya di sini bukanlah tak boleh pakai untuk kuantitatif, boleh. You boleh guna contoh kaedah metodologi kuantitatif dengan data triangulasi. Okay. So you boleh gunakan aktiviti teori ni, first you akan pakai statistical data, mungkin SPSS, okay, you memang pengkaji kuanti. Tapi bila you nak validate data yang dapat daripada kuantitatif tu, you boleh gunakan aktiviti teori untuk validate. Okay, contohnya begitu, macam you dah dapat dah, okay, pensyarah, okay, terdapat penambahbaikan dalam pembelajaran, pelajar kreativitinya telah meningkat, katakan you dapat daripada statistik tu lah. You buat pre and post, you dah tengok bila sebelum kaedah katakan problem based learning you apply tadi, pelajar tak faham, tiba you dah apply kaedah you, pelajar telah meningkat kefahamannya kan. Okay, you dah dapat ni, okay, daripada data SPSS.
Tapi you nak validate, mungkin research objektif ketiga you tu ada untuk validate, memahami apakah faktor contoh yang membantu kepada peningkatan kreativiti tadi. Okay, ini you guna activity theory untuk bantu validate. So you lihatlah balik kan, mana apa yang sebenarnya bantu, betul ke kaedah yang guru pakai PBL tadi. Ni you boleh bantu validate untuk menjawab kepada research objektif yang ketiga tadi. Contoh. So approach yang kita pakai tadi adalah metodologi kuantitatif tetapi dengan data triangulasi, yang mana triangulasinya menggunakan activity theory untuk menganalisa. Ya? Boleh ke doktor menjawab ke? Ya, menjawab Dr. Z. Terima kasih. Cuma yang saya terlepas tadi, yang framework yang sekarang Dr. Z tengah tunjuk ni, kotak-kotak ni memang that is activity theory ataupun akan ada cabang-cabang lagi? Atau Okey, saya cadangkan untuk anda mulakan dengan aktiviti teori kedua. Okey, kerana apa? Kalau kita tengok aktiviti teori yang pertama tu, dia terlalu simple sangat. Sekiranya pengajaran anda melibatkan hanya anda dan pelajar, okey, terhad kan? Dan tidak melibatkan komuniti yang lebih besar, maybe you boleh start dengan aktiviti teori yang pertama tu. Cuma saya suka agaknya aktiviti teori kedua dan ketiga kerana dia lebih relevan dengan konteks sekarang kan. Kita dah tak boleh kata pembelajaran tradisional, especially in edutech. Dia ada banyak faktor-faktor lain, banyak komuniti lain yang terlibat, dan yang paling saya suka sekali aktiviti kedua dan ketiga tu dia memang tekankan interaksi, okey, dia tekankan dengan komuniti yang lebih meluas. Jadi ini bergantung kepada you punya skop kajian. You have to ask yourself lah balik kan. Adakah komuniti yang besar terlibat? Adakah approach atau rules tertentu yang kita pakai? Ni you kena lihat balik lah. Dah jawab, lupa pula soalan tadi. Apa tadi ya? menjawab Dr. Z. Okay, so based on your context, kena lihat tu dulu. Berbalik kepada akidah, apa you nak buat? Okay, tapi kalau saya jadi examiner, saya tak minat dah guru belajar dalam within that four walls of classroom, you know. I mean, that's not social constructivism in the first place, you see. It has to be wider context lah. For all you know kan, bukan sebab you punya teknik pengajaran pun, rupanya mak bapak dia punya teknik pengajaran, yang mana mak bapaknya profesor, mempunyai teknik tertentu, you know, this can become an interesting unexpected finding tau. Betul. Alright, terima kasih untuk soalan dan jawapan tadi. Mungkin kita masih ada masa silakan. Ada Assalamualaikum doktor. Saya Irfan nak tanya soalan. Yes, Irfan. Daripada kajian kita tu, kita dah generasi ketiga tu hasil daripada dapatan tu, atau kita dah tetapkan daripada awal-awal lah kita melibatkan dua komuniti? Kalau kita ada satu komuniti, kita guna generasi kedua sahaja. Okey, terima kasih Dr. Irfan, menarik soalan tu. Okey, boleh saya jawab Boleh doktor. Nak tetapkan nak guna generasi mana satu kan. Okey, dalam kajian ni kita sebenarnya perlu ada flexibility. Okey, dia macam ni lah, you mungkin rasa you nak start dengan generasi kedua, okey, tetapi akhirnya tiba-tiba you akan melihat bahawasanya kajian ini lebih sesuai untuk generasi yang ketiga. Ini yang berlaku kepada saya. Saya mulakan sebenarnya dengan generasi kedua, okey, memikirkan bahawa saya boleh set rules, saya boleh set division of labor dalam satu triangle sahaja. Okay? Tetapi bila saya jalankan kajian tu, tiba-tiba rupanya designer ni ada kaedah dia sendiri. Okay? Rupanya designer ni cara pendekatan dia berbeza dengan cara saya. So saya mula menggunakan, terpaksa saya rujuk balik generasi ketiga. Dan akhirnya saya memilih untuk menggunakan generasi ketiga ni sebagai platform of my analysis tool. Akhirnya, jadi tak menjadi dosa pun, tak masuk neraka kalau you nak start dengan, you know, generasi ketiga, kedua. Tapi along the way as you do the research, you will understand that you are more prone to different generation. Okay, so that's why I said bila where to start tu kan.
you can start with generasi kedua dengan konteks pengajaran terkini. I would advise to start with generation 2 as compared to generation 1. Boleh ke Dr. Irfan? Boleh doktor. Bukan doktor lagi saya. Amin. Boleh Irfan Boleh. Terima kasih banyak. dia begitulah. Maksudnya memanglah you akan cakap dengan supervisor, I nak start dengan generasi kedua, I akan guna mungkin generasi kedua, but don't fix yourself as you go along. Ya, mungkin akhirnya you masih stick dengan generasi kedua, tapi mungkin akhirnya you akan stick dengan generasi ketiga. Tetapi I have to let you know, generasi ketiga ni biasanya akan melibatkan dua komuniti yang totally berbeza. Normally lah kita akan lihat kepada itu. Okay, baik doktor. Terima kasih. Sama. Untuk makluman Dr. Zaid Irfan ni lah yang kajian dia akan cuba untuk melihat aktiviti teori tu dalam konteks penggunaan interaksi. Kita nak tengok interaksi pelajar-pelajar. Tools dia kita akan gunakan LMS lah. Cuma mungkin saya pun nak cuba faham sikit, boleh saya tanya juga ke? Macam division of labor ni kan, dia merujuk kepada subjek kajian ataupun siapa yang terlibat di dalam proses yang kita kata mungkin menyumbang kepada pembangunan ataupun capacity building pada subjek kajian kita tu, Dr. Zaid? Okay. First kali you kena set siapa community. Okay, nak aktiviti teori you kena set dulu siapa community yang terlibat untuk membantu, katakan subjek tadi pelajar untuk membantu pelajar ni. Mungkin dalam community tu ada guru, of course standard guru dia, ataupun kalau kita ada banyak cohort dalam satu kursus tu, dia ada guru lain juga yang mengajar subjek yang sama kan. Okay, mungkin satu lagi guru, sudah ada 2 guru dalam community tu, and then dia ada pelajar. Berapa orang pelajar? Katakan satu kelas 30 orang, so dia ada 29 peers. Okay, itu antara community dia lah. Ini yang kecil lah, yang standard. Division of labor pula adalah peranan yang dimainkan oleh community ini. I see. Okay? Tak adalah semua orang main peranan yang sama. You akan nampak guru, okay, macam saya kata tadi tu, mungkin peranan dia lebih kepada moderate je. Dia tak mengajar pada A to Z pun, dia moderate je peranan dia. Ni you kena decide lah. And then yang guru lain, guru pakar lain tu mungkin dia jadi macam penasihat, advisor je. Okay, atau pakar rujuk sahaja peranannya kan. Dan kawan-kawan tadi ni apa peranannya? Mungkin hanya motivasi. Bagi kawan-kawan yang pencapaian lebih kurang tu mungkin motivasi lah, tapi ada juga rakan-rakan yang lebih pakar kan, lebih pandai, menjadi orang kata pendorong kepada dia untuk lebih mencapai pemahaman. So kita kena tengok balik peranan lah, peranan. Dan peranan ni juga menarik, kadang-kadang tak disangka-sangka dia merasakan bahawa guru pakar tadi tak membantu pun. Kan? Masa dia kaji, rupanya kawan dia yang ada pengalaman industri yang lebih membantu dia tau. Jadi kita bila melihat dapatan begitu, kita sebagai guru ni apa yang perlu kita buat for the next improvement dalam kelas kita? We have to ask ourselves lah. We have to make sure, okay, to connect all the students yang lemah ni dengan student-student yang ada pengalaman bekerja di luar contohnya. So you sedar tau, you sebagai guru, you kena identify before you start the class, you have to identify ada tak pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman. Kalau postgrad ni ramai kan. Okay, so you as a teacher, you have to make sure that these advanced students to be able to mix around and work together with the rest of the student yang mungkin baru mula kan, baru nak mula faham kajian, baru mula nak join bidang tersebut. So it create awareness for you. Next class you have to do that. Okay, tu contohnya lah. Tapi Dr. Fariza nampak lah division of labor dengan community tu kan, perbezaannya lah. Dia depends on siapa yang kita kita tentukan ataupun kita nak lihat perspektif community ni siapa, and then for each ahli dan community tu itulah dia punya ni kan yang kita letak dalam division of labor tu. Betul, kan kita akan list down lah siapa who and then apa dia punya ni lah kan, peranan dia dan sebagainya. Ya, kita mulakan kajian tu konon-konon kita dah berangan lah, kau ni akan main peranan ni, kamu ni akan peranan ni. Tapi as the activity go along, peranan tu akan berubah. Tu yang bestnya tu.
Ya. Jadi maksudnya orang kata the emerging of this kind of rules tu dia punya peralihan ataupun perubahan itu bergantung kepada apa yang data beritahu kita lah kan? Betul, betul. Kan? Sebab tu saya tak percaya kalau pelajar tu analyse guna aktiviti teori. Daripada awal dia analyse tu, dapatan dia sama dengan apa yang dia plan tu tahu. Saya kalau macam tu jadi, saya akan korek. Kita ni manusia, kita bukan robot. So perubahan data yang tak dijangka-jangka pasti akan ada. Okay, sorry Dr. Z, saya trigger pula pada satu soalan bila kita sebut tadi kan, maksudnya dia macam kita memahami satu proses, ongoing proses kan, dan akhirnya kita dapat satu conclusion lah daripada elemen-elemen yang ada di dalam aktiviti teori ini. Mungkin kita boleh conclude ada yang striking, ada yang inilah sebenarnya yang sangat signifikan yang membantu kepada pencapaian ataupun objektif yang kita tentukan sebelum tu lah kan. Okay. Tapi macam mana pula kalau satu kajian itu dia let's say dia bukanlah satu intervention, dia bukan sesuatu yang kita impose ataupun yang kita nak tengok dalam satu proses, tetapi dia sesuatu yang as it is. Maksudnya contoh macam kajian yang kalau Azlin tu tadi, dia mungkin dia nak melihat kepada bagaimanakah identiti guru itu, maknanya set of identity, contoh macam professional identity dia kan, siapa dia, apa peranan dia sebagai guru kat sekolah, apa jawatan dia, apa dia rasa dia punya significance ataupun sumbangan dia kepada sekolah tu. Tetapi kita nak memahami identiti ini ada tak berkemungkinan mempengaruhi ataupun menjadikan dia ini yang menyebabkan berlaku kata macam mana kualiti guru itu, effectiveness dia dari sudut dia mengintegrasikan sebarang teknologi di dalam pengajaran teaching and learning yang berlaku lah. Jadi dia mungkin satu proses yang mungkin ongoing, tetapi mungkin apart from that dia adalah satu history kan, background dia yang telah kata membawa kepada who she is or who he is lah. Macam mana Dr. Z? Any idea on that? Okay, identity. So maksudnya prone dia kita nak tengok betul-betul dekat sini lah kita nak tengok mungkin guru itu sendiri. Macam mana guru ni boleh berubah kan. Okay. Dia menariknya kan, setiap satu aktiviti ni boleh mewakili seorang guru. Okay. Let's say you nak buat kajian, you nak tengok 3 orang guru yang perlukan perubahan. Okay. So you akan nampak subjek pertama guru A. Okay, satu aktiviti. Subjek kedua guru B, satu lagi aktiviti lain. Okay. Subjek ketiga guru C, satu lagi aktiviti lain kan. So cara you nak melihat tu mungkin you boleh tengok macam mana antara ketiga-tiga orang guru ni, guru A ni yang paling cemerlang. Katakan identiti dia sangat berkualiti berbanding dengan guru B dan C. Okay. So you akan start menganalisa lah apa yang melibatkan dia ni lebih advance pada guru B, C ni ya. So you start tengok siapa di belakang dia, community dia, you start tengok apa dia punya orang kata prinsipal yang diamalkan, agaknya adalah tips-tips yang diamalkan apa dia, and then dalam dia memperbaiki contohnya kualiti dia, personality dia, apa tools yang dia gunakan. Tools ni macam saya kata boleh jadi fizikal, boleh jadi bukan fizikal. Contohnya refleksi. Okay, refleksi tu dia ada kaitan dengan interaksi Okey, rupanya guru A ni dia sangat berdisiplin dan selalu membuat interaksi. So refleksi. So tools untuk dia menjadi lebih cemerlang, identiti dia lebih berkualiti, rupanya tools utama dia adalah amalan refleksi dia. So ini ada kajian yang membuat perkara ni lah. So you boleh lihat. Jadi kalau nak melihat tu bukanlah kita lihat satu, kalau you nak lihat satu tu macam tak logik sebab kita ada ramai guru kan, A, B, C. So mungkin you boleh buat beberapa, 5 orang ke 6 orang untuk melihat perubahan identiti dia, tu satu cara lah. Tapi kalau you nak tengok seorang je guru tu pun boleh juga. Contohnya you dah identify dia ni, ya Allah, sampai dapat apa, jadi cikgu cemerlang negara, peringkat negara ada seorang student saya tu Azrina, Dr. Azrina, dapat jadi recognition daripada Canada. Baru-baru ni guru ikon Melaka, you know.
So I ni macam trigger tau, dia ni apa yang buatkan dia cemerlang kan? Macam kenapa dia sampai ada identiti yang sebegitu sekali? So saya akan jadikan dia subjek, right? And in order to tengok kaedah dia ni dan saya boleh apply kepada guru-guru yang lain nanti, katalah saya guru besar kan, okay? Saya boleh apply nanti apa yang Azlina ni ada, saya harap kaedah dia menjadi guru cemerlang ni boleh diaplikasikan kepada guru-guru yang lain. So saya jadikan dia subjek lah, subjek, dan saya melihatlah apa tools yang dia banyak gunakan, prinsip dia agaknya, okay? Siapa di belakang dia, apa peranan orang di belakang dia ni dalam menyokong dia sehingga boleh dapat award-award yang macam-macam tu, okay? Apa objektif dia sebagai guru sebenarnya, you see? So saya akan melihat semua perkara ni. Itu salah satu contoh lah. Menjawab ke? Selalu keluar soalan jawapan. Betul menjawab. Cuma kalau macam objek ni macam objektif kan, dia bukan objektif kajian kan, objektif dalam proses itu sendiri kan, apa yang kita nak supaya dia jadi kan. Betul, objek untuk membantu subjek tu tadi tu. Dia bukan objektif kajian kita, bukan. Kita memang nak melihat yang mana satu dalam semua, kita panggil unit bukan elemen lah, dalam unit aktiviti ni membantu pelajar ni tadi. So tak ada kena-mengena pun sebenarnya, adalah kena-mengena dengan objektif kajian kita kan. Tapi dalam konteks subjek tu sendirilah kan, proses betul. dia. Ya, betul. Maknanya bagi subjek ni untuk kemenjadian dia mesti dia adalah apa dia objektif yang dia nak. Tu maknanya menjadi satu kayu ukur kepada kita lah kan, kita nak melihat level apa yang kita nak tengok, konteks apa yang kita nak ukur. Betul ke Dr. Zat? Betul, dia ikut case tadi lah. Macam yang tadi ni, Dr. Fariza kata nak melihat guru cemerlang tadi kan. So objektif guru cemerlang tu mesti dia ada objektif dalam hidup kan, objektif dia sebagai pendidik. So daripada sudut itu. Tapi kalau kita nak mengkaji tadi tu keberkesanan kita sebagai guru untuk melihat pencapaian pelajar, yang mana subjeknya adalah pelajar. Jadi objektif tu kita sebagai guru dah tetapkan dulu kan. So tengok konteks. So quite flexible jugalah aktiviti teori ni. Sangat-sangat menarik, Tapi macam saya kata tadilah, janganlah atas dasar saya rasa kan. Jadi you can start with referencing lah, refer semua buku-buku yang saya cadangkan tadilah. Antara ni yang best ni best juga ni. Ni lebih kepada interaksi. Kalau you rasa banyak interaksi yang mempengaruhi perkembangan, you baca Harry Daniels. Tapi kalau you nak start, orang kata mana nak mula ni, ambil lah buku apa orang kata ni. Nampak tak? Yang saya share nanti dalam slide tu, perspective on activity theory. But if you're into edutech, this Acting with Technology, Victor Capitolini and Bonnie Nardini. Ni mesti kalau you pelajar edutech. Okay. Here lah. Assalamualaikum Dr. Zack. Saya Fadli. Saya tanya satu soalan ni. Ya, sila. Tadi doktor ada mention berkaitan dengan teori, activity theory ni berkaitan dengan social constructivism. Adakah kita boleh macam adjust ataupun manipulate sedikit, kita gunakan juga dengan konsep connectivism ataupun behaviorism juga doktor dalam konteks activity theory? Okay, dia macam ni lah. Kalau you tanyakan you agama apa, I rasa I Islam, Buddha sikit, dia macam kalau PhD tu dia akan tanya you ni agama apa kan, philosophical underpinning, betul? Okay, you cannot be answering that I'm a behaviorist at the same time I'm a constructivist. Okay, itu tidak digalakkan lah unless you can really argue well in your chapter 2 why you tend to choose these two philosophical underpinning. But I would advise sebab yang memperkenalkan activity theory ni pun adalah Vygotsky. Vygotsky kepercayaan dia memang constructivist tu, kemudian dia beralih kepada social constructivist. Okay, jadi dan bila kita kata interaksi tu dia berlaku antara satu individu lain dengan individu yang lain. So macam mana you nak kata you behaviorist? Contoh
Okay, jadi of course memang dah awal-awal dia dah declare this is social constructivist kalau you baca lah. Jadi kalau you nak juga gunakan dalam kajian you punya philosophical underpinning behaviorist. So akhirnya saya akan tanya, di mana berlakunya kolaborasi, effect of other community, sedangkan you tak buat, you hanya melihat kepada individu seorang itu sahaja. Contohnya lah. Right, but back to your philosophical underpinning kalau dalam PhD. Okay, back to that. Unless you can find ada kajian yang mengata memang boleh implement dalam behaviorist. You pernah jumpa ke? Siapa tadi? Tak pernah jumpa doktor. Tak pernah jumpa kan? I pun tak pernah jumpa. Kalau I pernah jumpa, I would say it's possible kan? Tetapi yalah itulah, you akan melanggar philosophical kepercayaan you lah. Alright, thank you doktor. Boleh ke menjawab ke? Boleh. So meaning to say, maknanya bila dia punya akidah dia tu, kita kena follow that particular akidah lah. Dia tak boleh melanggar atau menggunakan approach yang lain lah. Okay, betul. Bukan apa tahu untuk membantu you. You dah Viva ke? Dah pernah Viva ke? Belum lagi doktor. Baru lagi, awal lagi. Okay, dia akan membantu especially bila you Viva. Bagi contoh, bila you dah faham activity theory, social constructivism, data you pun mewakili itu semua, fahaman you mewakili itu semua. Tapi bila ada examiner yang fahamannya behaviorist, fahaman dia connectivist, you boleh argue back, no, that is not my stand of philosophical underpinning. My belief is social constructivist, therefore it suits with how the reason of I'm choosing activity theory, you see. So dia orang tak boleh argue tau daripada perspektif teori yang lain. You get what I mean? Yep. Gitulah. Okay, kalau tak puas hati jawapan saya, nanti kita email ya. Boleh doktor. Terima kasih atas jawapan tu. Sama. Dan sebab social constructivism ni dia banyak relate dengan interaction kan, dan after all memanglah kita tengok dalam activity theory ni macam Dr. Z sebut tadi lah kan, it's all about the interaction kan, macam mana unit-unit itu berinteraksi antara satu sama lain yang akhirnya membentuk kepada satu conclusion yang boleh kita dapat lah, yang macam tadi tu. Alright, so ada lagi soalan? Krik. Kalau tak ada, mungkin sambil-sambil yang lain nak bertanya, mungkin saya nak tanya juga Dr. Z sedikit lah ya. Okey, so kalau mudah tu kita patah balik, sorry, tu buka balik Z senang supaya dapat kita visualize terus kan. Ni saya mungkin soalan saya pun mungkin mewakili soalan pelajar-pelajar lah. Saya cuba letakkan diri saya sebagai, saya pakai topi sebagai pelajar lah kan, yang cuba untuk venture into the use of activity theory di dalam research lah. Yang tadi tu Z, yang triangles tu. Yang which one this one? Yang dah terisi pun boleh. Yang Z, bukan yang kosong yang isi. Ini pun boleh. Okay. So yang ni let's say kita ada unit-unit kan, ada tool, ada subject, rules, and sampailah kepada object dan division of labor tu kan. So kalau kita di dalam, of course lah kita, kalau kita guna pendekatan interpretivism lah kan, maksudnya kualitatif lah. So katalah let's say kalau researchers dia guna activity theory dan dia tahu ini adalah unit-unit yang perlu dia kaji lah. So dia mesti ada soalan-soalan, kalau dia menggunakan interview, dia maknanya dalam soalan temu bual tu dia adalah soalan yang mengukur kan, ataupun mendapatkan maklumat lah tentang let's say apa tools yang berguna, apa dia rules yang berkaitan. Mungkin secara indirect lah, dia tak tanyalah direct terus apa undang-undang yang berlaku, tak macam tu lah kan. Maknanya cara kita lah untuk kita dapatkan, as long as kita dapat jawapan kepada apa yang kita nak tahu bagi setiap unit. Okay. So soalan saya Dr. Z, let's say lah kalau pelajar-pelajar kita ni dia dah ada data kan, yang mungkin dia boleh describe setiap unit tu. Okay, tools macam mana, community siapa yang ada, apa dia proses yang berlaku kan, apa dia antara sumbangan rakan kepada pembangunan seseorang subjek tu. Jadi maksudnya dari segi analisis,
kalau kita nak present dalam bab dapatan lah kan, how do we go about presenting this data tu? Is it should be done based on the unit one by one ke macam mana Dr. Zat? Okay. Menarik juga soalan tu. Macam Viva. Okay. Okay, contohlah sekarang ni you nak melaporkan apa sebenarnya balik kepada you punya research question lah kan. Right. Kalau research question tadi tu, adakah pelajar berjaya meningkatkan creativity contoh kan dengan pendekatan problem based learning katakanlah itu research question anda, okay. Jadi sebenarnya tumpuan adalah pelajar tu, betul? Okay, tumpuan adalah pelajar. Jadi bila you melaporkan analisis data tu, of course you akan, biasalah kalau aktiviti teori ni banyak saya lihat dia akan gunakan research question tau untuk laporkan hasil. Okay, research question pertama, adakah pelajar berjaya meningkatkan kreativiti contoh tu research question dia. Jadi dia jawablah, dia akan tumpukan pelajar lah. Pelajar berjaya contoh daripada D dah jadi B contohlah kalau ni kuanti kan. Okay. Kalau kuali pula dia akan cakap, dia akan jawab soalan yang pertama tu, pelajar berjaya apa penyebabnya, tu dia akan lebih detailing lagi lah. Kalau kuanti dia kata penyebabnya adalah rules contoh kan, rules yang telah dikenakan oleh guru tersebut. Dia akan jawab begitu je. Tapi bila dia further interview the student, apa dalam rules tu yang betul-betul membantu pelajar ni kan. Okay, rupanya berkaitan dengan soalan kepada real world application. Itu rupanya bila dia relatekan dengan kehidupan dia, soalan yang guru bagi tu dia lebih perform lah contoh. Dia begitu, tapi kebanyakannya you boleh gunakan research question untuk menjawab finding. Okay, berbalik kepada itu, siapa tumpuan utama? Kalau tumpuan utama you bukan melihat kepada pelajar, you nak laporkan bahawa ia berkaitan dengan tools tadi, LMS kan, LMS yang digunakan tu ke, apa yang terkandung dalam LMS sehingga pelajar tu orang kata berjaya meningkatkan kreativiti kan. You boleh laporkan begitu juga, tetapi back to your research question. You nak tumpu LMS ke, you nak tumpu subjek ke, you nak tumpu yang mana sebenarnya? Macam itulah. Tapi maksudnya macam kita nak tunjukkan keseluruhan kan, since kita menggunakan aktiviti teori ini sebagai satu orang kata kerangka untuk menganalisis kan, of course kita kena touch jugalah setiap unit ini bagaimana interaksi dia akhirnya membawa kepada outcome dia kan. Betul. So, kita dari segi itu maknanya kita buat dalam bentuk deskriptif sajalah kan, biasa kalau pendekatan penulisan kualitatif kan. Betul, kalau kualitatif. Kita describe kan. Betul lah Dr. Fariza, itu pun perlu ditekankan juga tu, sebab janganlah cerita pasal hanya tools je yang bantu, rules yang bantu. You bila cerita tu sebab aktiviti ni dia datang dalam package kan. Dia pun cakap memang dia interlink from one another. You like it or not, you have to discuss a bit on other units juga. Tetapi you boleh terangkan walaupun ada unit memang tak boleh dinafikan lah, bukan apa lagi, memang tak boleh dinafikan, semua unit mainkan peranan untuk perkembangan seseorang tu. Tetapi you boleh point out mana unit yang lebih dominan. Macam tu, macam dulu saya buat kajian, dalam kelas ada 10 grup kan, okay. Dapatannya grup ni lain tau lah, dapatan dia ni lain, ada 3 grup ni cemerlang sangat, yang 5 lagi ni biasa je contoh kan. Jadi saya terus mengkaji yang cemerlang ni, okey, dan saya dapat lihatlah apa unit sebenarnya berbeza tau. Yang grup cemerlang ni dia punya dominan tu semua membantu, tapi dia lebih dominan kepada rules, dia dominan kepada community yang cemerlang ni. Yang intermediate ni pula community tak dominan pun. Contoh tau, berbeza-beza lah dapatannya, tu yang menarik tu. Ya, sangat menarik. So maksudnya dia different unit of analysis lah based on kumpulan-kumpulan yang kita nampak. Ada pola perbezaan dia lah kan? Ada unit yang lebih dominan untuk seseorang pelajar tu. Sangat menarik ni, sangat-sangat menarik. Memang boleh orang kata kita boleh cerita inside out, dan even kita boleh lihat perbezaan dan juga buat analisis ataupun perbincangan dalam bab 5 untuk pelajar-pelajar. Dalam bab 5 pun saya rasa dia boleh highlight lah kan, kenapa kumpulan ni macam tu, apa dia antara unit yang telah membantu kalau kita lihat daripada perspektif aktiviti teori dan sebagainya, dan akhirnya you boleh buat satu conclusion lah.
Sebenarnya dari segi keseluruhannya, maknanya mungkin macam kes Dr. Z tadi, bukan satu unit yang khusus saja sebenarnya. Maknanya dia boleh orang kata interaksi dan juga signifikan ataupun apa macam mana kepentingan kewujudan satu-satu unit dalam kumpulan itu sendiri mungkin berbeza-beza kan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeza lah, mungkin latar belakang dia ke ataupun dari segi chemistry dia dengan komuniti ke mungkin juga Zat kan, dia semua tu akan membentuk lah. Saya nak share satu yang bila saya kata tu saya suka untuk melihat unexpected finding tu kan. Saya fikirkan, ingatkan dah cukup tau dua community designer ni dengan kita kan learning community cukup tau. Rupanya bila saya kaji yang kumpulan cemerlang ni, pelajar ni, dia wujud satu lagi aktiviti luar daripada dua aktiviti yang saya dah set tau. Saya terkejut. Rupanya pelajar yang cemerlang ni dia ada hubungan dengan community expert luar negara. Expert yang luar negara ni dia ada aktiviti dia yang tersendiri. Jadi menariknya macam within activity ada aktiviti lain. Tu you kena prepare lah. Rupanya dia cemerlang bukan sebab apprenticeship approach saya, bukan sebab 30 designer yang saya minta dia bekerjasama, tidak. Rupanya oleh satu organisasi designer yang luar daripada konteks yang saya sediakan. So that is very interesting for me lah. Macam gembira gila lah bila dapat data tu. Ya, betul. Biasalah orang kualitatif ni kalau dengar macam tu dia akan gembira kan. Rasa macam contented sangat kita ada satu penemuan baru dan sebagainya kan. Tapi saya harap pelajar-pelajar janganlah rasa takut alamak ada yang baru lagi, kena tambah masa lagi ke kan. Tak dia sebenarnya dia akan memperkaya dan kata memperkukuhlah kita punya kedalaman research tu. That is your contribution of the body of knowledge actually. Exactly. So you menyumbang sangat. Yelah, memanglah aktiviti teori tak banyak sebenarnya digunakan di Malaysia, tapi kita nak menggalakkan lah sebab it really provide you focus, it really helps you to orang kata deepen your research tau. So saya sangat mengajak dan mengalu-alukan lah kalau ada yang lain-lain nak yang mencuburi nak menggunakan aktiviti teori, silakanlah. Dia membantu anda berfikir secara lebih kritikal lah, tu yang penting. Merubah diri anda sendiri untuk berfikir in a way. Okey, saya buka lagi. Silakan jangan malu-malu tak apa. Kita ni dalam proses belajar kan, malu bertanya sesak jalan. Saya tak malu bertanya, kalau saya tak faham saya terus tanya je. Ni sementara kita ada Tok Guru kat sini ni. Okay, take this opportunity to ask any question that you think worth to be asked. Silakan. Bukanlah Tok Guru, saya pun belajar lagi ni banyak lagi. Kita panggil Tok Guru lah. Yang lebih mengetahui berbanding dengan kita yang berada di sini. Silakan. Ada nak bertanya ke tadi? Agaknya dah sibuk nak prepare makan tengah-tengah hari ni Alah, Food Panda je lah. Tumpu kat sini jangan pergi ke dapur So tools anda adalah Food Panda lah ni hari ni. Okey, ada soalan? Aisyah ada, Aisyah Akasha. Biasa Aisyah ni suka bertanya. Ada soalan Syah? Ada doktor. Ya, silakan. Tapi saya bimbang kalau soalan ni tak berkaitan pula. Tapi tak apa, saya cuba ya Dr. Z dan Dr. Fariza. Saya punya kajian insya-Allah, saya melihat kepada sistem teori. Tapi bila saya nampak aktiviti teori ni pun mengenai interaksi, kan subjeknya students, tiba-tiba saya macam terfikir, jikalau saya tukar subjek tu sekolah, relevan ke Dr. Zack? Maksudnya saya nak melihat bagaimana interaksi dalam pengurusan di sekolah itu membantu sistem menguruskan data murid di sekolah. Adakah ia sesuatu perkara yang relevan ataupun saya stick kepada sistem teori? Sebab saya nampak seolah-olah bila saya baca pasal aktiviti teori secara rambang tadi, saya lihat dia tentang aktif sistem teori juga, tentang interaksi antara satu komponen dengan komponen juga. Bagaimana tu Dr. Sorry Aisyah, mungkin Aisyah bagi sedikit je latar belakang pada Dr. Zack. Apa yang Aisyah nak buat sebenarnya? Kajian you tentang apa? Jadi senang untuk Dr. Zack jawab lah. Okey, kajian saya adalah mengenai sistem pengurusan data murid di sekolah. Kajian kes lah. Di mana ia melibatkan bagaimana pengurusan di sekolah
yang berbeza antara akademik, antara co-curriculum, antara hal ehwal murid itu sepatutnya berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk membentuk atau mencapai objektif yang satu. Tapi Kemenjadian itu murid kan kemenjadian holistik murid kan. ya betul, kemenjadian murid yang holistik. Jadi ia memerlukan apply kepada sistem teori di mana setiap komponen itu sepatutnya berinteraksi dalam menghasilkan satu objektif yang untuk menghasilkan satu objektif. Tapi adakah ia juga boleh saya praktikkan dalam aktiviti teori ini di mana subjeknya itu saya letakkan sekolah kerana kajian kes saya melibatkan beberapa sekolah untuk saya melihat sekolah mana yang berjaya untuk berinteraksi dengan lebih baik dan menghasilkan sistem yang lebih baik. Begitu Dr. Fariza, Dr. Zack. Betul ke soalan saya? Betul-betul, dia ada berkaitan tu, bagus tu. Yelah macam saya kata, bila kita start kajian tu, kita tak berfokus sangat. Sebenarnya bila kita lihat untuk aktiviti teori ni, dia mengajak kita untuk lebih fokus lah. Bila you kata data murid tu, I just pick up the words just now, kemenjadian murid So actually the subject is still murid, betul tak? Kita nak lihat apa pun approach sekolah tu pakai, murid-muridnya adalah murid-murid yang berjaya kan? Atau you boleh ambil lah sekolah berasrama penuh, sekolah berprestasi tinggi kan? Kan berbeza-beza pencapaian murid-muridnya kan? Sekolah kluster, right? Tetapi at the end of the day, siapa subjek sekolah itu? You kena decide. You have to decide whether you like it or not. You have to decide. If you want to look at these students, therefore we can have a subject as the students, okay? Yang you post pada I ni masih lagi tak fokus tau, okay? Sekolah, you kata you nak tengok sekolah. Jadi you have to really sit down and what do you mean by sekolah? You kena pecahkan. So I nak tengok student berasrama penuh dalam satu aktiviti, I nak tengok student yang sekolah berprestasi tinggi dalam satu aktiviti. Community dalam sekolah tu siapa yang terlibat? Okay, you kena pecahkan juga, suka tak suka, okay? And then you kata pengurusan data tadi kan, mungkinlah sekolah A ni dia menggunakan data, pengurusan data apa agaknya, adalah sistem dia kan, sistem A, okay? Sekolah B pula guna sistem C atau B, sistem yang berbeza. So you boleh letakkan dia begitu tau. And then again, kalau you nak laporkan bukan based on subject, you nak laporkan based on tools pun boleh. Maksudnya sistem A memberikan kesan yang lebih baik kepada sekolah berasrama penuh contohnya, tetapi tidak berfungsi sebaik dengan sekolah berprestasi tinggi contohnya lah contohnya, tapi I don't know what system you're looking at lah. But then again, I would still urge you to pecahkan. Jangan kata saya nak tengok sekolah. Penggunaan orang kata pengurusan sekolah data kan, you still suka tak suka pecahkan subjek, community dan tu mesti ada punya, betul tak? Siapa tadi? Betul Aisyah saya. Si Aisyah kan. Maksudnya you belum dalami tau. Bila you tanya soalan begitu bermaksud you belum lagi sempat untuk mendalami. So you kena pecahkan. Okay, saya nampak dah. Maksudnya saya masih letak subject to students, tapi di tools tu yang sebenarnya sistem yang pengurusan data tu, yang pelbagai tu. Okay, saya faham. Betul, maksudnya bila findings tu kan, you nak laporkan, fokus you ialah not so much student, tapi dia still berkait. So you boleh laporkan tools, tak apa. Tapi kesan tools ni kepada sekolah itu yang mana mewakili murid, guru dan komuniti sekolah lah kan. Tak apa, laporkan daripada segi tools, boleh. Oh, okey, faham doktor. Okey, saya perlu baca lagi lanjut. Okey, terima kasih doktor bagi idea. Terima kasih doktor. Sama, okey. Pandai-pandai student Dr. Fariza. Aduh lah. Okey, terima kasih Dr. Zack. Okey, saya harap masih ada lagi pertanyaan. Mungkin Cikgu Vega. Dr. Zack, maksudnya tadi tu, kalau katakan subjek tadi, sekolah tu maknanya dia boleh lebih daripada satu subjek. Dia boleh jadi cikgu, dia boleh jadi pelajar juga. Dia boleh berubah, berbalik kepada you punya, again saya suka kaitkan research problem lah. Apa problem you sebenarnya kan? Kalau yang bermasalah itu adalah guru sekolah tersebut, so subjek you boleh jadi guru, boleh. Kalau masalahnya adalah murid, maka you letaklah murid. Subjek tu bergantung kepada permasalahan-masalahan dah.
sorry, saya just nak nak chip in sikit lah. Let's say kalau macam ada mungkin dalam kalangan pelajar-pelajar kita ni, Dr. Z, dia ada macam dia tengok side from teacher side and then from student side. Contohlah kan, and then dia cuba nak triangulate lah, tengok whatever. So di dalam analisis ni dia kena ada dua set of activity theory lah kan. Satu kita tengok dari sudut guru, satu lagi daripada sudut pelajar lah kan. Dia tak boleh lah kita nak lambatkan guru dengan pelajar dalam satu analisis ni ke macam mana? Kita yang mana yang preferable? Kita go by kumpulan ataupun kita boleh jumble them up together? Dia advice lah kalau dari perspektif activity theory tu sebaiknya, sebab dia mendalami kan. Jadi dia subjek tu ada satu aktiviti pelajar, okay, you nak laporkan tu biar satu mungkin aktiviti teori pelajar dan you laporkan apa yang berlaku. Satu lagi mungkin aktiviti lain guru. Okey, daripada perspektif dia, kalau you nak bertanya lah, nak dapatkan data triangulasi kan, katakanlah nak tengok apa yang you dapat daripada dapatan daripada pelajar tu correlate tak dengan dapatan daripada guru tu, you boleh laporkan dengan dua aktiviti yang berbeza lah, boleh. Tapi kalau you nak gabungkan macam I buat macam ni pun boleh juga. Bergantunglah, cuma daripada soalan Dr. Fariza tadi tu, ini lebih kepada triangulasi kan, macam you nak tengok apa kata cikgu, apa kata guru, tetapi aktivitinya sama. Ya. Kan? So laporkan maknanya cantiknya kita ada, maksudnya itulah sebab tu ada dua triangles tu, sebab perspektif tu daripada dua perspektif yang berbeza lah kan. Maknanya kalau ada tiga, katalah kita tengok pentadbir pula, mungkin ada satu another triangle lagi added to the whole framework dapatan kita tu. Itu macam you nak melaporkan diorang punya perspektif tau. So pentadbir ada satu triangle dia, guru ada satu triangle dia, unless you nak nampak kesan yang dimainkan oleh pentadbir, guru dan pelajar kan ke atas, tu dah lain lah, dah boleh guna yang beginilah. Ya. Okay, tu cara kaedah melaporkan findings lah. Okay, sangat-sangat menarik. Memang saya dah jatuh cinta dengan aktiviti teori ni. Okay. Silakan. Ada lagi yang nak bertanya, silakan. Ya Puan. Ya, Cikgu Jega, silakan. Doktor, macam kajian saya ni lebih fokuskan kepada guru-guru. Kesediaan penggunaan papan putih interaktif dalam subjek bahasa Inggeris. So, macam mana saya boleh libatkan komuniti luar ni dalam kajian saya ni? Adakah benda tu perlu ataupun saya kena includekan diorang juga? So, Cikgu Jega, boleh saya tanya sikit, so subjek cikgu ni siapa guru-guru di sekolah tu lah ya? Ya. Soalannya nak improve pembelajaran pelajar tu berdasarkan penggunaan papan putih atau nak improve pengajaran cikgu tu dengan penggunaan papan putih? Improve pengajaran guru menggunakan papan putih kita, sebab papan putih interaktif ni baru lagi dekat sekolah saya lah. So maksudnya subjek tu guru lah, guru jelas lah, guru lah. Okay, so you nak tengok kesan papan putih ni kepada guru tetapi kalau dalam edutech, tools tu can be papan putih, tapi dia mesti ada approach strategi macam mana nak guna papan putih tu, betul tak? Ya doktor. So strategi tu you kena listkan dekat sini lah, apa rules dia kan. Sebelum menggunakan papan putih, cikgu kena buat apa, semasa kena apa, selepas apa, betul? Ya doktor. Okay, jadi nanti at the end of the day, subjek apa tu ya? Subjek bahasa Inggeris. Okay, objek dia nanti pencapaian vocabulary dia ke kan? Yes doktor. Let's say the vocabulary use increase, for example, let's say that's the objective, right? Yes doktor. And then the rules that we applied here, maybe before, during and after apa dia you boleh listkan, right? So you akan melihat tahu sebenarnya satu, capai tak guru punya objektif itu, kedua apa yang papan putih ni telah laksanakan, dia bersama-sama dengan rules tadi dengan strategi tu. Okay, and then you akan lihat juga community yang terlibat, mungkin rakan-rakan dia bersama pelajar, bersama guru perlu menggunakan papan putih tu, right? So ada collaboration, right? So you boleh melihat daripada perspektif itu. Guru ni bila dia menggunakan papan putih, apa dia punya peranan?
Daripada awal dia guna ke sampai ke akhir ke, atau dia guna pada awal dan akhir sahaja, pertengahan tu pelajar yang dominankan papan putih tu, betul tak? Ya doktor. So you boleh lihat daripada konteks itu, dan nanti at the end of the day data you mungkin akan melaporkan kaedah penggunaan guru terhadap papan putih ni perlu apa. Melibatkan lebih banyak mungkin pelajar ni bekerjasama dengan pelajar. Mungkin guru tu hanya perlu gunakan papan putih pada peringkat akhir je. Okay? Awal dan intermediate tu tak perlu. You see? Tapi kajian you tu, I would advise lah, rules ni, tolonglah mesti ada learning strategy. Bukanlah setakat cakap awal guna apa, tengah guna apa, akhir guna apa. So you have to decide on the strategy first lah. Cikgu Jega, apa strategi nak guna papan putih ni? Strategi macam mana doktor? Learning strategies. Learning strategy. Okay. Kan? Learning. Dia mesti ada kan, macam I bagi contoh, you guna PBL ke, I mean, takkan you PLC ke, peer coaching ke, like that lah. So kalau katalah you punya strategi peer coaching, lesson studies like that. Okay. But I like the peer coaching just now, right? So it means that the teacher will have another teacher to coach together using papan putih, isn't it? Yes. Itu menarik tu. So you already have the rules there. You will at the end of the day figure out whether the rules really effective or not in a way lah. Okay, doctor, one more thing, I want to do something. Okay, community luar ni, let's say the community, we can include the others the teachers from other school also can be a community, right? Not on. Yes, Jega, betul. You can like external teachers Yeah. Boleh. It's in the community, tapi dia bekerjasama dalam aktiviti yang sama lah, betul tak? Yeah. Right? Macam sekolah saya ada, sekolah di orang tak ada, so we can include them into the research, part of the research. That community, that teachers have to come and teach in your class, isn't it? Yeah. Bukannya student pergi ke kelas mereka, betul? Yeah. So you include that expert in your community of the same activity. Generasi ni lah. Yes. Betul? Okay, doctor. Thank you very much for the guidance. No worries. Let me know if you have more questions. You can always email me, Jega. Okay, doctor. Sure, I will email. If I have any question, I will message you or email you, doctor. Sure thing. If you can sketch first and show me also, I will assist you from there. Thank you, doctor. Okay. Excellent. Satu email charge dia taklah tinggi sangat. I charge you. Dr. Z hantar invoice. I charge you. Yang kena bayar. Okay. Mungkin saya buka lagi untuk satu atau dua soalan. Silakan. Mungkin ada soalan. Fresha ada soalan ke? Halik ke? Ikram? Nazrul? Ni dah seru nama ni. Najla ada ni. Silakan. Takkanlah senyap je kan. Rugilah tak bertanya. Silakan. Syaida ke? Actually nak memahamkan ni pun takes a while sebenarnya. I have to be honest with all of you lah. I used the whole 1 year tu masa PhD tahun pertama tu just nak fahamkan sebenarnya apa aktiviti teori ni. Memang for a start it's a bit difficult lah kan. Dan kita tak ada bantuan seperti inilah orang menerangkan kan, possibility nak guna macam mana tak ada. Dr. Zack. Ya. Before you decide untuk menggunakan aktiviti teori ni kan, ada tak orang kata model ataupun teori-teori yang berkaitan yang mungkin boleh juga digunakan untuk melihat kepada outcome yang lebih kurang sama? Okey. Dia bergantung kepada konteks research kita. Saya memula tak tengok pun aktiviti teori ni sebab saya fokus kepada apprenticeship teori kan asal-asalnya, sebab saya nak pelajar bekerja dengan designer. Designer ni pula dia punya kaedah memang banyak apprenticeship kan.
Jadi saya mula-mula melihat kepada itu, tetapi kemudiannya apa yang berlaku, aktiviti teori ni dia membantu saya melihat pula aktiviti apprenticeship tu, faham tak? Aktiviti teori apprenticeship tu fall under rules tau. Dia jadi falls under rules, dan bila saya hanya melihat apprenticeship teori, saya mengekangkan dan memberitahu diri saya sendiri bahawa hanya apprenticeship tu sebenarnya membantu pelajar tau. Saya lupa sebenarnya banyak faktor lain, bukan teori apprenticeship tu sahaja. So bila saya merujuk pula aktiviti teori, dia ajak saya keluar daripada apprenticeship tu. Sudahlah, tengok lagi juga perspektif lain kan. Tu yang saya start tengok, dia adalah satu teori yang lebih luas untuk membantu kita melihat the effectiveness of the apprenticeship theory. Nampak tak? Teori within theory. Menarik. So bila saya tengok tu rupanya, bukan apprenticeship je. Ada lain rupanya, tools, community dan lain-lainnya. Saya harap menjawablah ya. Ya, Doktor. So macam Fadli sekarang, tengok teori apa tu agaknya sekarang? So saya lebih kepada adult learners. Dalam ni saya melihat banyak yang contoh macam Kirkpatrick models of evaluation, kan melihat pada banyak 4 level juga dekat situ. Dan ada teori lagi satu saya tak berapa ingat. Tetapi dia juga melihat tetapi dia secara general. So kira-kira saya melihat kepada level tu, dia melihat general. Kan, outcome, dari segi behavior, dari segi result dan sebagainya. Tapi kalau activity theory ni saya nampak dia melihat lebih banyak sebenarnya di sini. Okay, you adult learner, contoh-contoh lah, I bagi satu teori what do you call it, self-directed learning, SDL kan. Adult learners kan banyak SDL kan. Ada yang self-centered, ada yang self-directed learning lah. Self-directed learning ni dia boleh falls dalam rules ni, dan dia punya kaedah adalah pertama sekali pelajar itu perlu membuat self what do you call self motivation atau self reflection. Salah satu elemen dia kan dalam self-directed learning ni, self reflection. So satu elemen berada di situlah. Jadi nanti bila you guna activity theory, you akan lihat sama ada SDL tu really assist the student. Most research said memang assist pun. Tapi untuk spesies kajian student anda ni, mana agaknya dalam SDL elemen tu yang lebih membantu dia lah. You can put it that way lah. Kan? Faham tak apa benda saya cakap ni? Faham tak? Ya, maknanya teori dalam teori lah. Teori dalam teori tu yang best tu. Dan itulah macam saya kata, you jangan tengok teori je tau. You ingat teori tu lah yang orang kata maha hebat semua. Ya, dia boleh jadi faktor yang menyumbang, tetapi mungkin juga bukan itu faktor yang paling dominan menyumbang kepada penambahbaikan pelajar tu lah. Betul. Ada juga macam ARCS models of motivation tu. Mungkin boleh duduk dalam rules juga kot. Boleh, attention, relevant, confidence, you boleh letak dalam rules ni, betul. Dan kaedah, contohlah you pakai LMS kan, and then you pakai ARCS untuk motivate pelajar ni. Rupanya LMS you hanya boleh meningkatkan attention je. Pelajar tu tak capai pun confident dan satisfaction, tak capai pun rupanya. Dan kenapa? Bila nak jawab kenapa ni, tu yang you go in depth into each unit ni. Dan adakah doktor suggest kalau, sebab saya nampak kalau kita gunakan AT ni memang tadi ada kawan mention dia lebih kepada kualitatif kan. Adakah kalau kita terpaksa, bukanlah terpaksa maknanya kita terpaksa menggunakan dua-dua kualitatif dan juga kuantitatif dalam research kita ni? Untuk kita. Okey, macam yang saya bagi contoh awal tadi, doktor apa tadi? Dr. Fariza tanya tadi? Lupa saya. Dia ada tanya yang saya bagi contoh, you boleh gunakan aktiviti ni sebagai data triangulasi kan. You ada SPS, data SPSS tu, you ambil aktiviti teori untuk verify kan.
Kalau you nak gunakan untuk kuanti pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya instrumen yang you bangunkan itu, okay, yang survey tu nanti nak student jawab, you dah senaraikan dah. Di bawah apa tu unit tools, pelajar tak tahulah itu rupanya kategori tools kan. You dah ada soalan dah. Apa pandangan, apa ni, adakah LMS ini membantu meningkatkan pencapaian anda? Ya, tidak, contohlah. So you dah buat siap tau. Soalan-soalan tu berdasarkan unit dalam aktiviti teori ni. Nanti you laporkan berdasarkan dapatan kepada unit-unit tu secara kuantitatif lah. Boleh juga. Tapi kalau PhD study, I rasa macam tak cukup nak laporkan itu saja kan. Kalau saya, sorry Dr. Zain, kalau boleh saya chip in sikit Fadli, saya rasa boleh kalau kita nak guna, mungkin macam kita nak kata first step untuk kita memahami significance yang kita nak masukkan tools tu kat ni. Kita nak memahami adakah memang elemen yang kita masuk dalam unit-unit ini mungkin boleh menjadi satu kata faktor yang membantulah. Tetapi macam Dr. Z cakap tadi, saya sangat setuju. Dia tak, bagi saya kalau kuantitatif ni dia rigid dan dia macam just setakat tu je lah yang kita tahu. Kita tak tahu lagi apa benda kan, apa lagi tambahan. Mungkin bila kita buat questionnaire ni, contoh kita dah tentukan dalam tools tu kita nak tengok ciri-ciri ni, ataupun dalam rules tu kita nak tengok berdasarkan teori itu saja, tetapi kita tidak berkemungkinan kita miss out apa dia lagi antara rules yang mungkin external of the theory yang dah kita pick up dalam questionnaire tu, tapi sebenarnya memang itulah yang menyumbang. Jadi kalau kita tidak ada ruang untuk bertanya, mungkin at least ada open-ended ke kan Dr. Zain? Ada open-ended question ke, tapi kalau saya lah, saya lebih sesuai, saya lebih suka kalau kalau you ada kuanti pun at least perlu tambah dengan inilah apa tu temu bual. Jadi dia akan enrich lagi kita punya dapatan tu. Jadi senang kita nak buat triangulasi lah nanti antara satu ni dengan yang lain. Baik doktor. Terima kasih. Dia boleh kalau PhD macam Dr. Fariza kata, tapi kalau you berhasrat nak just publish paper kan, present conference ke, nak melihat hanya peringkat data kuantitatif dia tu tak jadi masalah kan. Maksudnya you hanya nak tengok mungkin nak identify antara unit-unit ni lain mana yang paling menyumbang kepada pencapaian pelajar kan. Mungkin you nak tengok, you nak laporkan direct begitu dalam paper-paper conference ke apa, okey lah. Tapi bila you nak PhD ni, you perlu juga menjawab apakah kan, bagaimana faktor-faktor menyumbang kan. Kalau setakat untuk mengenal pasti faktor mana, kuanti okey lah. Tapi bagaimana faktor yang you dapat tu menyumbang, tu you kena masukkan macam Dr. Fariza kata, interview sikit lah, semi-structured questionnaire sikit lah, macam tu lah. I see. Baik. Terima kasih Dr. Z. Okay. Assalamualaikum Dr. Zaliha. Ya, saya. Okey, saya ada dua soalan. Okey. Soalan saya pertama, okey, saya orang kuanti lah. Okey, let's see macam yang Dr. Zaliha katakan tadi, kita nak validate data pre and post punya eksperimen kan. So which is kalau kita nak validate data kita dengan menggunakan AT theory ni, so kita kena macam fokus kepada tools sahaja. Sebab saya membuat andaian seperti ini. Let's say kalau kita melihat kepada pelbagai elemen, outcome possibilities untuk keluar outcome yang baru tu ada kemungkinannya, betul tak? Tapi dalam kalau orang kuanti ni, bila kita tengok pre and post, kita memang nak tengok inovasi yang kita hasilkan tu membantu meningkatkan pencapaian akademik murid. Tapi kalau kita menggunakan macam AT theory ni, berkemungkinan mungkin dalam proses eksperimen kita tu rupa-rupanya murid yang berada dalam kumpulan kita tu mungkin di rumah tu waktu kita tengah buat eksperimen, mungkin dia pergi ke satu pusat tuition yang sebenarnya membantu, tapi sebenarnya kita tak nak dapatan itu. So macam mana kita nak overcome supaya dia tidak lari daripada outcome yang kita inginkan. Sebab memang mindset orang kuanti ni memang kita nak inovasi kita tu sebenarnya yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Okay, itu yang pertama. Okey, soalan saya yang kedua, seperti mana yang Dr. Zaliha katakan kepada Encik Fadli sebentar tadi, kita tak ada satu, bukan kita tak ada satu teori, tapi bila kita buat AT ni,
kita tak boleh terlalu fokus kepada sesuatu teori ataupun spesifik kepada sesuatu teori. Tapi macam saya dah pernah melalui satu perjalanan PhD dari segi ke Viva, kita sebagai researcher memang nak tak nak memang kita akan mencari teori tu untuk merangka satu kerangka konsep. Jadi macam mana perjalanan AT? Adakah perjalanan AT ni bila kita dah melaksanakan proses AT ni, kita kena pusing balik ke depan tu untuk kita perbetulkan balik, mungkin kita melakukan penambahan teori baharu disebabkan wujudnya outcome yang tak ada dalam pemikiran kita di peringkat awal itu. Jadi saya nak tahu proses dia tu. Sebab researcher ni nak tak nak memang dia ada benda yang dia memang dah fokus dia nak kaji, tapi rupa-rupanya bila kita apply AT ni, ada lagi faktor-faktor luaran yang kita tak jangka yang sebenarnya mempengaruhi objektif kita di peringkat awal tu. Okey, itu saja. Okey, terima kasih, soalan yang baik. Okey, untuk yang pre dengan post tadi yang pertama tu kan, you merasakan macam you nak lah bila you introduce intervention kan, sesuatu model baru ke, you beranggapan bahawa pelajar telah meningkat pencapaiannya berdasarkan model tersebut, okay? Dan you takut pula ada dapatan lain yang akan menyatakan sebaliknya, okay? First thing first, I need to change your mindset, okay? You shouldn't be afraid. Okay, bila you kena trust your data. If your data says so, yeah, your method, your intervention is not improving. That is what you have to report. Okay, tidak berlaku penipuan, you edit data ke, melaporkan yang tak sebenarnya, tidak. Tetapi secara logiknya, right, bila you laporkan teknik you tak berjaya, itu adalah satu contribution juga untuk ada researcher mendapati bahawa ada juga kes-kes yang mana strategi berikut tidak berjaya. Okay, that's very valuable. Okay, itu satu. And then you kata tadi, saya takutlah nanti intervensi ni tidak berjaya langsung. You kena terima hakikat. Setiap orang, kesan pendekatan pengajaran berbeza-beza. Setiap orang, gaya orang kata pembelajaran juga berbeza-beza. Jadi kalau dalam satu kelas tu, takkanlah logik you cakap dengan I, tak ada satu pun berjaya. Macam tu saya galakkan, tengok balik kepada you sample. Look back at your sample, right? So must be dalam kelas tu mesti ada pelajar yang cemerlang, yang intermediate dan lemah, betul? Okay, so lihat daripada perspektif ini, mungkinlah kaedah you tu nanti berjaya untuk pelajar-pelajar yang cemerlang, tetapi tidak kepada pelajar-pelajar yang lemah. Jadi you boleh laporkan bahawa dia berjaya kepada apa orang kata latar belakang pelajar yang berbeza, right? Dan you kata tadi, rupanya yang cemerlang tu ada pula belajar kat tuition lah sebagainya. Laporkan, terus laporkan. Tetapi macam saya kata, back to your sample, please look into different students that have different impact of the approach you're using. Itu satulah. Kedua tadi tu, you tanya pasal analisis keberkesanan teori. I don't really get your second question. Boleh ulang sikit tak lagi? Okay, Doktor dengar ke suara saya? Dengar, Ikram. Alright, okay. Let's see, bila kita start kita punya research, researcher tu memang dia akan ada satu teori yang dia akan pegang. Betul tak, untuk dia membina satu kerangka konsep. Tapi seperti mana yang Dr. Zaliha bagi tahu sebentar tadi, bila kita menggunakan AT ini, kita tidak boleh terlalu fokus kepada satu teori sahaja sebab kemungkinan ada lagi faktor-faktor yang kita boleh teroka sepanjang tempoh research kita itu. Jadi adakah bila kita telah mengutip data dan kita menganalisis data dan wujudnya pelbagai data-data yang baharu itu, kita perlu kembali semula kepada bab chapter 1 kita untuk kita memperbaiki supaya teori-teori tersebut pun turut dimasukkan dan diceritakan di dalam chapter 1 kita itu. Okey, daripada soalan you saya cuba fahamkan, sebenarnya you dah ada kerangka konsep sendiri dah, betul? Okey, mungkinlah kerangka konsep you ni, apa kerangka konsep yang you gunakan, boleh saya tahu? Ikram? Saya waktu saya punya kajian saya pakai DDR.
So saya pakai memang saya ada dua konsep, iaitu saya menggunakan konsep pembelajaran berasaskan masalah, problem based learning dengan M-learning. So dalam M-learning tu ada ada dua konsep yang saya ambil, iaitu pembelajaran berasaskan bahan elektronik dan juga pembelajaran secara jauh lah. Kemudian untuk PBL tu memang saya ambil 5 langkah dalam pelaksanaan PBL itu. Tapi cuma saya tak teroka tentang 80 tu, cuma saya macam terfikir macam mana kita nak, bila kita dapat satu dapatan yang baharu, di mana adakah kita perlu memperbaiki yang kerangka kita yang kita letakkan di bahagian hadapan itu. Okey, kalau begitulah maksudnya you dah ada pun kerangka teori sendiri, yang mana intervensi you tadi you merge PBL dengan M-learning kan, itu you punya innovation. So itu boleh kekal di kerangka teori, okey, kerangka konsep kan. Sebab kerangka teori under PBL dengan M-learning ni ada teori yang lebih besar, betul tak? But dalam pelaporan PhD tu mungkin you boleh lakukan secara kerangka konsep. That is your kerangka lah, PBL and M-learning. Therefore, untuk melaporkan sama ada PBL dengan M-learning ni apa kesannya, then only you can use activity theory as your analytical untuk menganalisis lah. Then again, you bawa lah PBL dengan M-learning ni dalam rules kan. Apa elemen dia you letakkan di sini. So daripada apa yang you terangkan tu, you bukannya bermula dengan activity theory pun kan. You memang bermulakan dengan PBL dan M-learning, then only you want to see whether the impact of PBL and M-learning tu on students, right? So nak nampak impact tu, you gunakan activity theory as analysis tool. Dia berbeza kalau you memang dah awal-awal start dengan activity theory tau. Faham tak? Faham? Ikram, begitulah. Jadi you boleh jadikan AT ni sebagai analysis tool macam mana yang saya buat lah. Saya tak start pun dengan activity theory dulu pun. Maksudnya kita boleh gunakan dia di bahagian terakhir dalam contoh macam saya bina satu model, saya boleh gunakan AT ini untuk validate model saya tu. Chapter 3, methodology chapter 3. Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Saya faham. Betul lah. Begitulah. Okay, mungkin sikit daripada saya, sorry Dr. Z mungkin Ikram dan yang lain-lain. Kita perlu faham dari segi epistemological stance kita the very first place. Kalau you quantitative, maknanya dia positivism, dia sesuatu yang dah kata predetermined kan Cik kan? You dah ada ni. Tetapi berbeza dengan interpretivism, pendekatan yang menggunakan kualitatif ni, dia memang proses tu dia ongoing proses, dia boleh macam go back and forth. Even in my experience masa saya buat PhD pun, research question tu saya terpaksa kembangkan lagi research question kerana the data was telling me that this is not enough. Saya perlu tengok saya perlu bertambahlah research question dan sebagainya. So saya rasa mungkin itulah yang mungkin sedikit membezakanlah dari segi pendekatan dan rigidness lah, dari segi rigidity dari segi penentuan kita tu. Kalau kuanti tu biasanya dia dah tak ubah-ubah dah. Dia dah ada set macam tu, dia test ada tidak buat t-test ke apa ke, okay that's it. Tetapi kualitatif tu dia adalah it's about the process kan, the ongoing process. Jadi sebab itulah berkemungkinan dalam mereka yang melaksanakan kajian-kajian secara kualitatif ini, bila kita ada data mungkin kita akan kembali balik, kita akan come up dengan satu conceptual findings kan. Kita at the end of the session tu dalam bab 5 tu mungkin kita ada satu gambaran keseluruhan dapatan kajian kita itu, di mana mungkin ada penambahan lah dari segi mungkin teori ke apa benda ke kan, as compared to the previous one yang kita dah letak di dalam bab 1 dalam kerangka konsep tu. Okey, baik. So saya rasa yes, Dr. Z dah tambah sikit lah kalau nak membantu Ikram lagi. Ikram cari ni tesis saya rasa apa yang Ikram nak buat tu ada kena dengan apa yang saya buat. Macam mana saya dah ada kerangka konsep, dah ada week 1 buat apa, week 2 belajar buat apa, week 3 sampai week 14 kan buat apa. So dah jelas dah saya punya kerangka konsep tu, tetapi akhirnya untuk melihat keberkesanan kerangka konsep tu saya menggunakan activity theory untuk menganalisa. So Ikram boleh cari yang ni Ikram ya? Allah Doktor, boleh. Okay.
Okay, Alhamdulillah. So rasanya ni we come to the end of the session dah pukul 12:01 ni. Ya, Food Panda pun tak sampai-sampai lagi ni. Ke you dah kenyang dah ni? Gelap-gelap ni semua dah mengunyah ke apa ni? Okay, so saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih Dr. Zack. Okay, for your insightful punya discussion and then ideas lah untuk pelajar-pelajar yang bersama kita pada hari ini. So mari kita bagi tepukan. Tepukan tak dengar kan? Mari kita bagi tepukan kat sini lah. Macam tu. Tak ada ikon Dekat skrin. So, terima kasih banyak. Semoga Dr. Farizah menjemput. Terima kasih sebab saya hanya niat untuk berkongsi lah dan mengajak sebenarnya pelajar untuk menyelami sesuatu kajian itu bukan hanya berada di peringkat surface lah. Tapi jangan takut. Macam saya kata aktiviti teori boleh je. Untuk kuantiti boleh. Tak ada masalah. So if anything, just let me know through my email. Thank you so much for you guys' attention. Terima kasih. Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Okay. Alright, so Alhamdulillah kita ucap terima kasih lagi sekali Dr. Zack, dan saya harap pelajar-pelajar yang berada pada hari ini dapat banyaklah take away buat balik dan cuba kaji aktiviti teori. Nanti kalau Dr. Zack sudi untuk share slide, nanti saya akan panjangkan jugalah kepada semua so that you can go further, dan kalau ada apa-apa masalah kalau ni mungkin Dr. Zack kata dia sudilah untuk menjawab so just feel free lah. Okay. Tapi jangan kacau malam-malam Dan 5 waktu bekerja respon. Yes, okay, right. So sebelum kita menutup majlis, kita buka dulu dengan tekan dekat video, kamera tu. Onkan video sekejap, kita ambil gambar, kita rakamkan momen ini. Bukan senang ni nak jumpa dengan Dr. Zack ni. Saya pun tahun tak jumpa face to face. Kan Zack kan? Sama Itulah. Okey, mari kita abadikan kenangan pada hari ini. Okey, mohon semua dapat onkan kamera lah. Okey, mungkin tadi ada yang dah keluar Dr. Azrati dah minta diri tadi, ada few others yang mungkin ada hal lah. Tapi tak apa, dengan siapa yang kekal ni kita ni lah. Lily, MSMN siapa tu? Ada ni. Halik onkan kamera sekejap boleh? Syazana. Halik macam kamera tu macam kena slash je you punya kamera tu. Mungkin HNG siapa Syafrida, silakan ni. Ke tengah cari tudung saji? tengah masak tu dah perlu tak apa, boleh bawa dengan sudip-sudip ke depan. Okey. Okey, tak apalah, yang lain mungkin tak ada masalah lah kot. So mari kita bergambar. Cuma semua tengok kat kamera, boleh betulkan tudung kejap. Okey, boleh screenshot Okey, saya screenshot juga dekat komputer saya lah. Okey. Tengok kat kamera, senyum 1 2 3. Lagi sekali. Okey, mari kita bagikan tanda best untuk Dr. Zack. Oh, terima kasih. Terima kasih. Okay, banyak tu ambil gambar. Okay, so thank you so much Zack. Jangan serik, mungkin nanti this is just a start. Nanti mungkin kita akan jumpa lagi dan sebagainya kan. Okay, alright, so selamat berehat semua, enjoy your lunch and then the rest of the day lah, kita ada cuti panjang kan sampai hari Isnin ni. Okay. Ada kelas. Ya, okay. Oh, ada kelas, betul lah. Esok start kelas. Mau cuti sekolah Zack. Betul lah. Alright, so kita tutup majlis kita dengan surah wal asr dan juga tasbih kifarah. Okay, Assalamualaikum semua. Thank you so much. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Bye Zack. See you soon. Bye semua, everybody. Bye. Terima kasih Doktor. Okay, sama. Okay, bye-bye. Terima kasih Doktor. Ya, sama-sama. Okay.